Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amadin yuqarribuna ila hubbika ya rabbal alamin. Allahumma yassir wa la tu'assir, rabbi tamim bil khair, Allahumma amin. Amma ba'd, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ya, dah maaf saya terlewat sikit. Kita bertemu sekali lagi pada malam ini. Alhamdulillah nak menyambung perbincangan kita dalam ayat suruhan dan juga ayat larangan, insya-Allah. Baik, pada sesi yang lepas kita telah membincangkan ayat yang ke-110 daripada surah Al-Baqarah. Dan kita telah selesai membincangkan ayat tersebut. Baik. Ayat yang ke-110 daripada surah Al-Baqarah. InsyaAllah malam ni kita baca pada ayat yang ke-123, insyaAllah. Muka surat ke-19, muka surat 19 ayat 123. Baik. Jaya ada ke bersama kita? Ada, Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih. Baik, baca. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a. ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. Ya, terjemahan. 1, 2, 3. Dan perihalalah dirimu dari huru-hara hari kiamat, yang padanya seseorang tidak dapat mengganti atau melepaskan orang lain sedikit pun, dan tidak akan diterima daripadanya sebarang tebusan, dan tidak akan memberi manfaat kepadanya sebarang syafaat, dan orang-orang yang salah itu tidak akan ditolong dari azab sengsara. Baik. Pada sesi yang lepas kita dah melihat pada ayat yang ke-110, wa aqimus salah wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah innallaha bima ta'maluna basir. Bahawa apa yang kita usahakan ketika di dunia ini, ketika di dunia perlu berusaha, dan usaha itu jangan kita tergesa-gesa mengharapkan hasilnya, kerana setiap sesuatu itu niatnya perlu niatkan di akhirat. Dan begitu juga pada segala apa yang kita sedang usahakan ketika di dunia, daripada pekerjaan kita, apa pun projek kita, maka jangan tergesa-gesa mengharapkan hasilnya itu keluar cepat, kan? Jadilah seperti petani yang sabar dalam menanam dan juga menjaga tanamannya itu hingga nanti dia membesar mengeluarkan hasil. Dan itulah kejayaan yang sebenarnya Allah sebutkan al-muflihun, orang-orang yang berjaya, iaitu orang-orang yang dia sabar dalam mengerjakan suatu usahanya itu dan tidak tergesa-gesa dalam nak mengharapkan hasil daripada sesuatu yang dikerjakan itu. Dan innallaha bima ta'maluna basir, Allah melihat segala yang kamu kerjakan, memberitahu kepada kita bahawa dalam setiap pekerjaan yang kita lakukan, apa pun yang kita lakukan dengan yang terbaik, kerana Allah sentiasa melihat bagaimana kita melakukan sesuatu itu. Adakah dengan cara yang sepatutnya,
adakah telah melakukannya dengan bersungguh-sungguh ataupun tidak. Baik, sebelum sampai pada ayat ke-123 ini, ayat ke-122. Ya Bani Israel, adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wahai Bani Israel, kenanglah akan limpah kurnia nikmatku yang telah kuberikan kepada kamu, dan aku telah melebihkan datuk nenek kamu yang tak dahulu atas umat-umat yang lain yang ada pada zamannya. Ini ayat yang lebih kurang di awal surah Al-Baqarah. Pada ayat yang ke-40 telah disebutkan di sana peringatan yang Allah berikan kepada Bani Israel, dan pada ayat ke-122 ini diulang sekali lagi peringatan Allah Azza wa Jalla kepada Bani Israel. Bayangkan ayat 40 kali pertama kita jumpa ayat yang lebih kurang samalah macam ni. Bezanya belakang je. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Ini je beza dia. Depan dia semua sama. Ini ayat yang ke-122, lebih kurang 80 ayat. Setelah daripada ayat yang pertama itu, kita sampai lagi pada ayat yang masih menceritakan tentang Bani Israel. So bayangkan dalam surah Al-Baqarah betapa banyaknya Allah cerita tentang Bani Israel. Banyak sangat ayat tentang mereka ini. Yang pada ayat ini kita tak sentuhlah secara detail sedikit, kerana kita telah melihatnya pada sesi yang pada ayat yang terdahulu. Cuma yang pada bahagian belakang ini wa anni faddaltukum 'alal 'alamin, di awal ayatnya Allah suruh Bani Israel untuk kenang nikmat yang Allah telah berikan kepada mereka. Pelbagai nikmat yang Allah dah ceritakan dalam surah Al-Baqarah ada, dalam surah Al-Maidah ada, dalam pelbagai surah cerita Allah selamatkan mereka daripada Firaun. Allah berikan makanan daripada langit, Allah berikan manna wa salwa, Allah teduhkan di sepanjang perjalanan mereka itu dengan awan yang mengiringi mereka. Banyak perkara yang Allah telah berikan kepada mereka, dan Allah suruh kembali mereka kenang perkara itu. Dan itulah juga perkara yang sama-sama kita ingati. Apabila antaranya apabila tibanya bulan Muharram, itu antara perkara yang kita diminta untuk ingati. Bahkan Allah perintahkan kepada Nabi Musa alaihissalam agar mengingatkan kepada Bani Israel tentang apa yang telah mereka lalui pada hari-hari yang sebelum ini, yang nanti ada berkaitannya dengan ayat yang datang selepas itu, ayat yang ke-123. Allah suruh kenang balik nikmat yang Allah telah berikan kepada mereka. Mudah-mudahan mereka itu lembut hatinya, ada timbul rasa nak mengenang budi, lalu mengikut perintah ataupun cakap orang yang telah berbudi kepada mereka itu, iaitu Allah Azza wa Jalla. Dan Allah telah sebutkan satu kurniaan yang Allah berikan kepada mereka, ialah Allah telah melebihkan mereka. Kan faddaltu, melebihkan dengan kurniaan yang banyak, telah menjadikan mereka ini yang terbaik, alal alamin, ke atas sekalian alam. Maksudnya ketika itu, dan ketika adanya Bani Israel, tidak ada orang lain ataupun umat lain ataupun bangsa lain yang lebih baik di atas muka bumi ini melainkan Bani Israel. Tadi yang terbaik adalah Bani Israel. Itu kelebihan yang Allah berikan kepada mereka, dan itu adalah pada waktu dahulu, bukanlah hingga waktu sekarang ini. Tak, sekarang semestinya tidak. Setelah datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka umat yang terbaik adalah kuntum khaira ummah, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah mereka yang ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Mereka yang menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang munkar, dan beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Itu ringkasnya pada ayat yang ke-123, ayat yang berbentuk suruhan yang kita telah ambil bentuknya pada ayat yang ke-40. Baik, pada ayat yang ke-123 Allah kata wattaqu yauman. Wattaqu yauman. Apa maksud wattaqu? Wattaqu maksudnya ialah peliharalah. Terjemahan letakkan maksudnya pelihara
peliharalah. Dan kita biasa dengan perkataan wattaqu ni, betul tak? Ya. Bukan satu perkataan yang asing lah untuk kita kan. Apa maksud wattaqu? Peliharalah. Kan? Ada ke maksud yang lain untuk perkataan wattaqu? Takutlah Ustaz. Takut. Takutlah. 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 Boleh. Kenapa Jazana cakap takutlah? Ada pernah jumpa dalam terjemahan? Terjemahan saya tulis dan takutlah kamu. Okey. Takutlah. Baik. Khaufun patutnya. Khauf. Ya, Selalu khaufun kan? Apa? betul. Takut. Betul. Betul. Perkataan takut, satu lagi perkataannya dalam Al-Quran adalah khauf. Betul. Baik. Perkataan wattaqu ataupun ittaqu, ada makna lain yang kita biasa? Takwa. 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 Ini yang paling biasalah kan. Bila sebut wattaqu, yang paling kita biasa adalah perkataannya adalah takwa. Kan? Baik. Tapi di sini kita lihat ada berapa terjemahan. Kita ada pertama, peliharalah diri. Ini pertama. Kemudian dalam terjemah yang lain ada Quran meletakkan takutlah. So, ini makna yang kedua. Dan kebiasaannya perkataan wattaqu ini maksudnya adalah bertakwalah, kan? Bertakwalah kepada Allah. So ini makna yang ketiga. Maka daripada satu perkataan wattaqu, dan mana satu makna yang kita nak ambil sebenarnya, mana yang tepat? Peliharalah, takutlah ataupun takwa. Mana satu yang tepat? Kenapa terjemahan ada perbezaan? Kenapa Saya terjemahan rasa meletakkan? takut pada hari itu. Rasanya takut. Okey. So kat sini kena tukar takut. Baik. Quran saya sangat takut. Quran takkan takut. Orang yang letak pelihara dia kata pelihara lah. Orang yang letak takwa dia kata takwa lah. Kan? Baik. Kenapa Quran letakkan pada satu perkataan ini terjemahan yang berbeza? Ya saya. Peliharalah ni mungkin maksudnya jaga diri supaya maknanya mengikuti suruhan dan menjauhi larangan lah. Baik. Perkataan wattaqu pelihara diri, dia lebih kurang maknanya dengan jaga diri, gasiratin, iaitulah buat suruhan dan tinggal larangan. So buat suruhan dan tinggal larangan itu ada pada makna apa? Pada makna takwa kan? Takwa. Okey. Takwa. Cantik. So dah ada dah connection di situ sikit. Baik. Untuk perkataan wattaqu, begitulah perkataan dalam bahasa Arab, dan disebabkan itulah Allah memilih Al-Quran ini dalam bahasa Arab kerana satu perkataan dia mempunyai beberapa makna. Dan perkataan yang digunakan itu adalah sesuai untuk konteks ataupun makna ayat yang hendak disampaikan. Dia sesuai. Dia Allah tak pilih perkataan yang lain, Allah pilih perkataan yang ada dalam ayat tu sebab dia sesuai berada di situ berbanding dengan perkataan yang lain. Baik. Kalau kita lihat pada perkataan ittaqu, kan? Ittaqu. Kita ada maknanya takut, kita ada maknanya pelihara ataupun jaga diri. Kita ada maknanya pendinding ataupun perisai. Kita ada maknanya takwa. So kenapa semua ini ada makna yang berbeza? Jadi caranya ialah kita kena balik kepada root word-nya ataupun kata akar. Maka perkataan ittaqu, kata akarnya ialah waw, qaf, waqa. Satu lagi dia ada maknanya waqa ya. Ada dua dia punya root word dia untuk perkataan ittaqu. Macam mana nak tahu root word ni? Kena belajarlah. Tu antaranya lah kan. Lain daripada itu, kita boleh dapati daripada kamus. Cari root word ni dan kita tengok dalam kamus. Baik, ini dia punya root word. Okay, waqa ataupun waqaya. Dan kalau kita lihat dalam kamus akan membawakan maknanya apa? Perkataan waqa ini adalah maknanya takut. Dia ada makna pelihara ataupun jaga diri, dan ataupun maknanya pendinding, dan dia ada makna
takwa. Maka dia ada 3 makna daripada ru'ut yang sama. Maka kalau kita gabungkan perkataan ittaqu ini, seolah Allah nak kata maka takutlah. Kan? Baik, bila kita takut, apa yang selalunya kita buat bila kita dalam keadaan takut, kan? Kita buat apa? Contoh kita ada dekat Palestin contoh, kan? Tengah duduk atau tengah berjalan, tiba-tiba dengar bunyi apa? Belah depan tu kena bom. Dah, kan? Apa yang kita buat tu? Pertama, perasaan tu akan datang adalah perasaan takut. So bila kita takut, apa yang kita buat? Kita akan pergi ke tempat yang kena bom tu, ataupun kita lari jauh daripada situ. Menjauhi. Kita akan menjauhi daripada tempat yang kena bom tu lah, kan? So maksudnya apa? Kita akan menjaga diri kita, kan, agar tak terkena bom itu, kan? So dengan kita tak pergi, itulah kita nak menjaga diri kita agar tak terkena bahaya yang ada di sana. Baik. So dengan kita tak pergi sana tu, kita dah tak pergi sana kat tempat yang kena bom tu, adakah kita akan stay saja berdiri di tempat kita ketika itu? So tidak, kita akan ke mana? Cari perlindungan. Kita akan cari perlindungan. So kita akan cari berlindung dalam rumah ke, dalam bangunan, kita akan pergi cari perlindungan. Baik. Maka itu yang ada dalam perkataan takwa. Dalam perkataan waqa, ittaqu ini. Maknanya adalah takut. So bila ada timbul perasaan takut, seorang akan bertindak untuk nak menjaga diri dia daripada perkara yang dia takuti itu. Antaranya ialah dengan dia menyediakan pendinding ataupun perisai ataupun pelindung pada diri dia agar tidak terkena bahaya ataupun sesuatu yang dia takuti itu. Baik. Dan kalau dilihat apakah dia perisai ataupun pendinding yang terbaik, kalau kita cerita tentang agama inilah, kan? Kalau takut kepada Allah, apa kena buat? Ataupun kalau takut kepada neraka, dikatakan. Kalau takut kepada azab api neraka, apa nak kena buat? Kita kena pastikan jaga diri kita supaya tak masuk dalam neraka. Dengan kita sediakan pendinding ataupun perisai ataupun pelindung daripada disambar oleh api neraka. Dan apakah pelindung, pendinding ataupun perisai yang terbaik? Itulah dia takwa. Itulah dia takwa. Maka perkataan ittaqu daripada ru'ut yang sama, dia seolah nak membawakan satu perkara yang perlu dilakukan oleh seorang Muslim. Hanya dengan satu perkataan saja dah cukup dah. Flow-nya itu apa yang dia nak kena buat, kan? Dia akan akhirnya membawa kepada yang dia kena sediakan adalah takwa. So dia kena sediakan perisai pendinding dia itu iaitu takwa. So bila cerita tentang takwa, macam mana nak jadikan diri kita ini bertakwa? Yang paling mudah tadi yang disebutkan oleh Datin Awani, senang je. Buat apa yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah larang. Itu perkara yang paling mudah sekali nak dilakukan untuk kita nak menyediakan apa? Perisai ataupun pendinding pada diri kita. Baik. Maka Allah mulakan ayat ini dengan Allah kata wattaqu, dan peliharalah diri kamu. Allah suruh jaga diri. Maksudnya Allah suruh jaga diri je ke? Tak. Allah suruh buat persiapan. Allah suruh sediakan pelindung dan juga pendinding. Sebab apa? Sebab nanti kamu akan bertemu dengan satu hari, yauman, ataupun satu keadaan yang waktu tu kamu amat memerlukan pelindung ataupun perisai. Maka Allah suruh sediakan dulu persiapan. Dan apakah persiapan yang terbaik untuk menemui hari itu? Itulah persiapan takwa. Persiapan takwa. Maka Allah kata wattaqu. Maknanya adalah peliharalah diri. Ya saya. Perkataan takwa tu sebenarnya apa? Saya masih macam blur. Kalau bagi saya, kalau kita kata takwa, maknanya orang yang akan ikut suruhan dan tu maknanya orang yang betul-betul taat pada agama. Jadi kalau terjemahan dia sebenarnya apa ya Ustaz? Baik. Takwa tu. Baik, jazakallahu khairah atas soalan. Perkataan makna takwa
makna takwa yang paling simple. Banyaklah terjemahan yang orang letak kan. Para ulama menyatakan tentang takwa. Apakah ia takwa? Akan tetapi perkara yang apa tu, makna yang paling mudah, paling asas untuk takwa ialah kita melakukan apa yang Allah suruh dan meninggalkan apa yang Allah larang. Itu makna asas untuk takwa yang mudah difahami oleh semua orang. Kan apa itu takwa? Takwa ialah buat apa yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah larang. Itu yang paling mudah. Kalau kita nak detail sedikit makna takwa, para sahabat antaranya Umar Al-Khattab menyatakan bagaimana tentang takwa itu. Kan dia katakan takwa ialah keadaan, seorang sahabat bertanya kepada Umar Al-Khattab, apakah dia takwa? Maka Umar kata, macam mana keadaan engkau apabila engkau sedang berjalan di satu jalan yang dipenuhi dengan duri? Kan, dipenuhi dengan duri. Kita pernah dengar tentang kisah ini. Lepas tu apa sahabat itu jawab? Dia kata, aku akan berjalan dengan berhati-hati. Maksudnya setiap langkah yang dia bukan saja akan tengok, dia akan buka mata kan. Dia berbeza dengan kalau kita berjalan biasalah. Kita jalan biasa, kita akan jalan sembrono. Tapi kalau jalan di tempat yang dipenuhi dengan duri, ataupun susah nak bayangkan tempat dipenuhi dengan duri, berjalan di tempat yang dipenuhi dengan pokok semalu. Pernah tak? Kan? Tak pakai selipar dulu-dulu kan, main kat padang. Ada kawasan yang banyak pokok semalu. Macam mana cara kita jalan dekat situ? Adakah sama dengan cara kita jalan atas rumput biasa? Sudah tentu tidak. Yang kita akan jengkitkan kaki kita, kita akan beri sepenuh perhatian pada pokok-pokok semalu yang ada di depan tu. Kita akan pandang betul-betul. Pastikan kat bahagian mana yang ada. Dan kita akan cari kat bahagian mana yang tak ada sebelum kita nak angkat kaki kita untuk melangkah. Sebelum kita melangkah, kita akan pastikan dulu kat mana tempat yang tak ada. Dan baru kita akan mula melangkah, angkat kaki dan letakkan di tempat yang tak ada duri pokok semalu. Maka begitulah nak membayangkan takwa, satu perkara yang ketika seseorang itu dia berhati-hati pada setiap perkataan dan perbuatan yang dia lakukan. Dia tengok dulu, dan kalau dia nak buat satu tu, dia fikir dulu. Panjang dia fikir, bukan fikir 2 kali, dia fikir 3, 4, 5 kali. Kemudian baru dia buat. Kalau dia rasa perkara itu adalah selamat dan dia buat mengikut kadar yang sepatutnya sahaja. Kan, kalau kita nak melangkah tempat yang berduri itu, kita akan pijak kawasan yang tak ada pokok semalu tu je kan. Kita akan berhati-hati supaya tak terlebih daripada kawasan yang sebesar tu. Kalau terlebih akan terkenalah. So kita akan pastikan kadar yang sepatutnya je yang kita pijak, tak lebih dan juga tak kurang. Kena ngam tepat dekat situ. Maka begitulah takwa pada perlakuan dan juga perbuatan seseorang. Dia melakukan berhati-hati dalam perkataan dan perbuatan dia, dan dia melakukan mengikut kadar yang sepatutnya sahaja. Dia tak lebih daripada kadar yang sepatutnya sahaja, dan dia sentiasa berkira-kira pada setiap perbuatan yang dia akan lakukan. Maka yang mudah untuk takwa, buat apa yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah larang. Dan dia berhati-hati pada setiap perkataan dan juga perbuatan agar dia tak buat apa yang Allah larang dan dia tidak meninggalkan apa yang Allah suruh. Itu makna asas ataupun makna yang paling mudah untuk perkataan takwa. Adapun yang lain kita boleh lihat perincian yang Allah letakkan dalam Al-Quran. Kita boleh cari perkataan tentang al-muttaqun ataupun al-muttaqin, ataupun boleh cari perkataan ittaqu. Maka kita boleh tengok apa yang Allah sebutkan ataupun ceritakan tentang orang-orang yang bertakwa ini, dia orang buat apa. So dari situ kita akan boleh tahu, okey, orang yang bertakwa mereka adalah orang yang buat ini, mereka tinggalkan ini. Bila menghadapi situasi yang begini, ini mereka punya respon. So dengan cara kita melihat pada ayat-ayat yang berkaitan dengan orang-orang yang bertakwa. Wallahu a'lam. Baik. Maka kalau kata ittaqu, peliharalah diri kamu dengan menyiapkan diri dengan satu peninding ataupun perisai ataupun pelindung. Dan yang terbaik ialah takwa. Yang namanya ialah takwa. Kenapa?
kerana nanti kamu akan bertemu dengan yauman, satu hari. Kan? Terjemahan letakkan hari apa? Terjemahan terus letak hari kiamat lah. Terjemahan terus letakkan hari kiamat. Tapi kat atas ni ada tak perkataan kiamat? Tak ada. Perkataan yang ada adalah yauman. Maka teks Arabnya sebut wattaqu yauman. Kalau kita baca dengan Arab, otak kita akan berjalan lebih jauh. Kan? Berbanding kalau kita baca dengan terjemahan dia siap letak dah. Peliharalah diri kamu daripada huru-hara hari kiamat. Kan? Tapi kalau kita baca dengan teks Arabnya, bunyinya adalah wattaqu yauman. Dan peliharalah diri kamu daripada satu hari. Yauman tu satu hari. So yang akan terbayang pada diri minda kita adalah bila baca satu hari tu, kepala kita akan mula dah mencari-cari apakah dia hari yang Allah maksudkan dalam Al-Quran. Kan? Kalau baca terjemahan kita dah dapat dah, peliharalah diri kamu dari hari kiamat. So hari kiamat kan. So kita bayangkan okey, hari kiamat ditiup sangkakala, itulah di hari kiamat. Tapi teks Arabnya wattaqu yauman, dan takutlah ataupun peliharalah diri kamu daripada satu hari. So kita pun macam tertanya, hari apa tu? Hari apa benda tu? Sebab Allah tak mention hari apa. Allah cuma kata yauman. Kan? Maka apakah di hari itu? Bunyinya adalah hari yang macam biasa je, hari-hari kita. Sebab kita pun ada hari kan, Isnin sampai Ahad. Tapi Allah kata takutlah tentang satu hari. Satu hari. Kita tertanya, hari apa benda tu? Dia umpama kalau kita sekolah dulu, cikgu kata minggu depan ada satu hari akan buat spot check. Minggu depan ada satu hari akan buat spot check. So kita nervous tak ternanti-nanti hari tu? Terfikir-fikir tak hari tu? Confirm. Kalau cikgu beritahu hari Jumaat, Sabtu, Ahad itu confirm terfikir-fikir. Hari apa yang agak-agaknya cikgu nak buat spot check tu. Dan bila sampai hari Isnin, kita dah bersedia dah, betul tak? Dah bersedia dah siap potong rambut, dah siap potong kuku, tak bawa handphone, tak bawa game, kan? Dah siap dah. And kasut tu dia dah kapur siap-siap, kan? Sebab apa? Sebab dia tahu ada satu hari dalam minggu depan tu nanti yang akan ada spot check dan dia tak tahu hari apa. So daripada hari Isnin dia dah bersedia. Bukan hari Isnin dia baru nak bersedia. Sebab apa? Dia tak tahu hari apa. Lepas tu Allah kata wattaqu yauman. Takutlah kamu kepada satu hari. Dan hari tu Allah tak beritahu hari apa. Maka kita lihat pada dalam Al-Quran itu banyak Allah sebutkan tentang perkataan hari. Dan kali pertama perkataan hari ini disebut di mana? 5 saat. 5, 4, 3, 2, 1. Bilakah perkataan hari? Yaumiddin. Yaumiddin. Itu kali pertama perkataan yaum disebut. Maliki yaumiddin. Adanya perkataan yaum, iaitulah maknanya adalah hari. Maka perkataan hari kali pertama disebut adalah pada surah Al-Baqarah. Jadi Allah kata wattaqu yauman. Takutlah kamu kepada satu hari ini. Hari apa? Dah keluar pada surah Al-Fatihah. Yaumiddin. Hari apa? Hari pembalasan. Keluar lagi. Allah sebut apa lagi ada hari yang ada dalam Quran? Ada hari-hari lain tak Allah sebut dalam Quran? Yaumul Qiyamah. Yaumul Qiyamah Allah sebutkan. Hari manusia itu akan berdiri. Allah kata takutlah kamu pada hari nanti kamu akan berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ada hari lain Allah sebut dalam Quran? Yauma fasli miqatuhum ajma'in. Ya. Yauma fasli miqatuhum ajma'in. Yaum perkataan. So dalam Quran kalau kita cari perkataan yaum, maka kita akan jumpa banyak ayat yang menggunakan perkataan yaum. Baik. Dan kalau kita lihat pada tadi ini ayat 122, Allah suruh perintahkan kepada Bani Israel, Allah sebut pada Bani Israel, Allah perintahkan agar mereka ingat balik nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepada mereka. Dan pada ayat 123 Allah kata wattaqu yauman, dan takutlah tentang satu hari itu. Kenapa Allah mention tentang hari? Kenapa Allah mention tentang hari?
Kerana Bani Israel, mereka telah melalui hari-hari yang banyak dalam kehidupan mereka. Mereka dah lalu hari-hari yang banyak dalam kehidupan mereka. Kan? Maka Allah sebut tentang hari supaya apa? Supaya Bani Israel kembali berfikir tentang hari-hari yang mereka dah lalu sebelum ini. Kan? Sebab itu yang apa tu? Nabi Musa alaihi salam peringatkan kepada Bani Israel tentang apa? Bila dah selesai semua tu, apa yang Bani Israel Nabi Musa peringatkan kepada Bani Israel? Allah sebutkan pada surah yang ke-14 ayat yang ke-5. Surah 14 ayat yang ke-5. Perintah Allah Azza wa Jalla. Saya bacakan sahaja muka surat 255 surah yang ke-14 ayat yang ke-5. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Walaqad arsalna Musa biayatina an akhrij qaumaka minadh-dhulumati ilan nuri wa dzakkirhum biayyamillah. Inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Dan sesungguhnya kami telah mengutuskan Nabi Musa pada masa yang lalu dengan membawa mukjizat kami sambil kami berfirman, hendaklah engkau mengeluarkan kaummu dari gelap gelita kufur kepada cahaya iman dan ingatkanlah mereka dengan hari-hari Allah. Ayyamillah, ayyam. Ayyam ni dia punya plural, dan hari-hari. Mufrad dia apa? Singularnya adalah yaum, hari. Wazakirhum, apa maksud wazakirhum? Dan ingatkanlah mereka. Tadi pada ayat 122 Allah kata apa? Wahai Bani Israel, uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Ingatlah segala nikmat yang telah aku limpahkan kepada kamu. Dan ayat 123 Allah kata wattaqu yauman, dan takutlah tentang akan satu hari. Allah mention tentang apa? Tentang hari. Baik. Kenapa? Sebab Allah sebutkan tentang ingat nikmat, Allah sebutkan tentang hari, kerana Allah nak suruh Bani Israel kenang balik dalam kehidupan mereka. Mereka telah melalui banyak hari. Setahun ada 365 hari. Kalau waktu tu Bani Israel kan, dia dah berumur 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, banyak tak hari dia orang? Banyak. Kita pendekkan dia. Hari-hari yang mereka bersama dengan Nabi Musa, banyak ke sikit hari-hari yang mereka sama dengan Nabi Musa? Banyak ke sikit? Banyaklah kan. Hari mereka daripada mula mereka beriman tu kan, mereka sujud kepada Allah waktu dah apa berlawan sihir tu, sehingga mereka sampai ke Palestin, dan Allah bagi pelbagai nikmat, bagi tempat. Banyak tak hari-hari yang mereka dah lalu bersama Nabi Musa? Banyak. Maka apa yang Allah suruh buat? Allah suruh Nabi Musa ingatkan balik mereka tentang hari-hari itu. Ayyamillah, hari-hari Allah. Allah namakan dia sebagai Ayyamillah, hari-hari Allah. Sedangkan hari-hari itu siapa yang lalu? Bani Israel yang lalu. Tapi Allah sebutkan Ayyamillah, hari-hari Allah. Apa yang dimasukkan dengan hari-hari Allah? Yang dimasukkan dengan hari-hari Allah, ini Haji Ayah soalnya ada dia punya footnote dia. Haji Ayah ada ke? Ada buka ke page tu? Page 255. 19 tak? Page 255. 255? Footnote dia. Muka surat 255 ayat yang ke-5. Surah Ibrahim Ustaz. Betul. Saya ayat ke-5 tak ada footnote Ustaz. Ayat ke Tak ada footnote. 4. Ada. Hari Sabtu, Sabbath. Ada footnote yang katakan hari Sabtu. Baik, ada siapa yang footnote yang lain? Pada Ayyamillah tak ada. Kita Ada Ustaz. Ada Ustaz, ada. Peristiwa Ada. yang Silakan. telah terjadi pada kaum-kaum dahulu serta nikmat dan siksaan yang dialami mereka. Baik, peristiwa yang terjadi pada kaum dulu serta nikmat dan siksa yang telah berikan kepada mereka. Baik, terima kasih. Haji Zainul sama ke? Sama Ustaz. Sama. Baik. Maka Ayyamillah adalah apa? Peristiwa-peristiwa yang telah terjadi kepada umat terdahulu. Dia punya sama ada nikmat ataupun azab yang Allah telah berikan kepada mereka. Allah namakan itu sebagai apa? Ayyamillah. Bahasa kita adalah apa? Turun naik dalam kehidupan. Maka Allah suruh Nabi Musa peringatkan kepada Bani Israel, ingat balik, turun naik engkau bersama dengan Nabi Musa. Waktu berada dalam ketakutan, Allah selamatkan.
lepas tu engkau, lepas tu Allah bagi nikmat, lepas tu dia nak pergi sembah lembu, kan, nak suruh buat jadi patung lembu yang mereka boleh sembah. Lepas tu Allah bagi mereka nikmat. Lepas tu engkau bila masuk Palestin, Allah suruh masuk dia tapi dia tak nak. Dia suruh Nabi Musa sendiri yang pergi berlawan seorang-seorang. Allah bantu. So naik turun dalam kehidupan mereka itu. Allah suruh Bani Israel, Allah suruh Nabi Musa ingatkan balik tentang ayyamillah, hari-hari itu dalam kehidupan Bani Israel. Maka sebab itu Allah sebutkan tentang wattaqu yauman di sini. Dan takutlah kamu kepada satu hari. Kerana dalam banyak-banyak ayyamillah, hari-hari Allah itu akan ada nanti satu hari yang lain daripada hari-hari itu. Lain. Dia sangat berbeza. Waktu itu dah tak ada naik turun dah. Waktu itu dah tak ada naik turun dah. Hari itu bukan lagi berada dalam kawalan kita. Hari itu kita tak perlu lagi nak buat apa-apa. Maka Allah peringatkan tentang satu hari ini. Baik. Ya saya. Minta maaf Ustaz. Tadi Silakan. Quran yang tu dia tak bagi footnote. Ya, tapi Quran Al-Andalus ni ada Ustaz. Baik, silakan. Kongsi. Al-Andalus dia kata hari-hari Allah ini peristiwa yang telah terjadi pada kaum-kaum dahulu serta nikmat dan siksaan yang dialami mereka. Baik. Peristiwa jadi pada umat dahulu serta nikmat dan juga siksaan yang terjadi kepada mereka. Maka Tapi bila dia tak mention specifically Bani Israel Ustaz. Baik, betul. Allah suruh Nabi Musa peringatkan kepada Bani Israel tentang kisah-kisah umat terdahulu, nikmat dan juga siksaan yang Allah telah berikan kepada umat terdahulu. Allah suruh ingat balik. Kan? Dan dalam ayat lain Allah suruh Bani Israel sendiri ingat nikmat yang Allah dah bagi kat mereka. Sama seperti kaum dulu, Allah peringatkan juga, kenang balik nikmat Allah dah bagi. Dan sama juga. So Bani Israel pun sama. Allah perintahkan Nabi Musa agar ceritakan balik, ingatkan balik kaum terdahulu yang Allah dah bagi mereka nikmat dan Allah beri kepada mereka siksaan. Baik. Maka itulah yang ringkasnya yang kita perlu lakukan bila tibanya bulan Muharram. Kita nak kena ingat balik di awal tahun ini ayyamillah, hari-hari Allah yang telah berlalu dalam kehidupan kita. Barulah kita boleh nak bersyukur dan merancang apa yang kita nak buat di masa hadapan agar tidak menjadi seperti Bani Israel. Baik, satu hari yang Allah nak minta kita takut hari itu. Bunyinya alah satu hari je. Bunyinya macam satu hari je, macam masa yang sekejap je, tak ada apa benda lah. Kan? Baik. Akan tetapi hari itu adalah hari apa? Kita lihat pada surah yang ke-22 ayat yang ke-47. Muka surat 338. Muka surat 338, surah yang ke-22, surah Al-Hajj, ayat yang ke-47. 338 muka suratnya. Surah yang ke-22 ayat yang ke-47 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yasta'jilunaka bil 'adzabi wa lan yukhlifallahu wa'dah. Wa yasta'jilunaka bil 'adzabi wa lan yukhlifallahu wa'dah. Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Terjemahan. Dan mereka meminta kepadamu, wahai Muhammad, menyegerakan kedatangan azab. Padahal Allah tidak sekali-kali akan memungkiri janjinya. Dan katakanlah kepada mereka, sesungguhnya satu hari dari hari azab di sisi Tuhanmu adalah menyamai 1000 tahun dari yang kamu hitung. Baik, bunyinya satu hari, tapi hakikatnya berapa hari? 1000 tahun. Hakikatnya adalah 1000 tahun. Seperti kiraan kita. Dalam hadis daripada Abi Sa'id Al-Khudri, qila ya Rasulullah,
fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sana. Ayat ni tak lengkap. Ma atwala hadha al-yawm faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladhi nafsi bi yadihi innahu la yukhaffafu 'ala al-mu'minin hatta yakuna akhaffa 'alaihi min salati maktubatin yusalliha fid dunya. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada ditanya mengenai firman Allah pada surah Al-Ma'arij, dalam sehari yang kadarnya 50,000 tahun. Ayatnya adalah ta'rujul malaikatu wa ruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sanah. Naik turun malaikat Jibril dan juga para malaikat yang lain menjalankan urusannya yang mana dalam sehari yang kadarnya 50,000 tahun. Wahai Rasulullah, para sahabat bertanya, betapa lamanya hari tersebut? Mengadu. Maka Rasulullah SAW bersabda, demi Tuhan yang jiwaku berada di dalam genggaman kekuasaannya, sungguh akan diringankan bagi orang mukmin lamanya hari tersebut, sehingga terasa lebih cepat baginya dari suatu solat fardu yang dikerjakannya di dunia. Maka secara umumnya hari di akhirat, wattaqu yauman, satu hari yang Allah suruh kita takut ini, kadarnya berapa lama? Kadarnya lebih kurang kiraannya 1000 tahun. 1000 tahun minimum. Kan? Dan untuk orang-orang yang bersalah, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang engkar, berapa lama yang mereka rasakan hari itu? Ada pendapat menyatakan mereka merasakannya umpama 50,000 tahun. 50,000 tahun. Lama tu. 1000 pun dah lama. Ini 50,000 tahun mereka rasakan lamanya hari tersebut. Maka sebab itu Allah suruh kita takut tentang satu hari ini. Yang hari ini bukan hari yang biasa. Hari ini adalah satu hari yang panjang yang kita semua akan lalui. Hari itu akan ada padanya hari apa? Hari pembalasan. Sebelum tibanya hari pembalasan, apa yang akan terjadi dulu? Kebangkitan. Kebangkitan. Sebelum tibanya hari kebangkitan, apa akan jadi dulu? Alam barzakh. Kematian, alam barzakh. Sebelum itu, apa yang akan jadi dulu? Kehancuran. Akan jadinya hari kehancuran, hari kiamat. Dan kalau kita lihat pada surah Al-Ma'arij, surah yang ke-70, ayat yang ke-8, ayat yang ke-9. Ayat 8 dan juga ayat yang ke-9. Muka surat 568. Muka surat 568 surah Al-Ma'arij, surah ke-70 ayat yang ke-8 ayat ke-9. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Saya bacakan sahaja. Yauma takunus sama'u kalmuhl wa takunul jibalu kal'ain. Iaitu pada hari. Allah gunakan perkataannya apa? Yaum. Pada hari. Pada hari langit menjadi seperti tembaga yang cair dan gunung ganang pula menjadi seperti bulu yang berterbangan. Jadi satu hari yang Allah nak suruh kita takut ni, dia bukannya hari yang nun kita tulis pergi bayang dekat hari mana? Hari mahsyar tu. Dia adalah satu hari yang panjang. Sebelum nak pergi lalu hari yang mahsyar itu, kita akan lalu hari yang lain sebelum itu. Sebab ini kisah hari-hari yang panjang. So kita nak kena lalu dulu hari apa? Sebelum nak sampai hari mahsyar, kita nak kena lalu dulu hari huru-haranya hari kiamat. Hari yang bumi akan berguncang, hari yang langit akan cair seperti tembaga, hari yang gunung akan terbang seperti apa? Seperti bulu, macam bulu ayam yang ditiup oleh angin. So hari itulah yang Allah nak suruh kita takut. Hari itu yang Allah nak suruh kita takut dan kita pelihara diri kita daripada hari itu. Kerana kalau kita bayangkan pada hari itu, kan, bila Allah cerita tentang keadaan hari kiamat, banyaklah ayatnya yang Allah sebutkan, antaranya pada juzuk-juzuk yang belakang itu banyak Allah ceritakan. Tapi ini salah satu daripadanya. Kalau kita membayangkan hari bila terjadinya hari kiamat itu, apa yang akan terjadi? Bumi akan berguncang, Goncangnya goncang yang biasa macam gempa bumi ataupun goncangan yang lebih dahsyat daripada itu. Surah itu tidak ada kegoncangan yang lebih dahsyat daripada itu. Allah kata iza zulzilatil ardu zilzalaha.
apabila bumi digoncangkan dengan segoncang-goncang. Umpama kita kalau beli ubat batuk contohnya kan, kita goncang sikit macam tu ke? Atau goncang habis? Kita akan goncang habis. So kalau goncang habis kan, bayangkan kalau kata kat dalam tu ada semut. Semut tu akan tenggelam tak sekali dengan ubat batuk tu. Sudah tentu akan tenggelam habis dengan ubat batuk tu. Hilang. So kalau kita bayangkan bumi ni kita berada dalamnya, digoncangkan macam kita goncang botol air tu, apa akan jadi kita kat dalam tu? Huru-hara kita jadi dalam tu. Bayangkan, kita tak bayangkan huru-hara yang itu. Kita bayangkan kita hanya kena gempa bumi je. Kita kena gempa bumi. So, bila jadi gempa bumi, selalunya orang akan apa? Orang akan nak pergi cari tempat nak berlindung lah, tempat nak bersembunyi. Betul tak? Tempat nak bersembunyi. Waktu jadi gempa bumi, tempat nak bersembunyi, tempat yang kuat kat mana? Dalam rumah dan juga dekat dalam bangunan. Betul? Dan bila jadi gempa bumi, boleh tak duduk dalam rumah, duduk dalam bangunan? Tak boleh. Tak boleh. Kena keluar. Kena duduk di mana? Di kawasan yang lapang. So, rumah dan bangunan bukan lagi tempat perlindungan ketika itu. Jadi bila jadinya gempa. So nak berlindung kat mana? Lagi tempat yang ada bawah tanah. Boleh berlindung bawah tanah? Bolehlah kan? Sebab kalau jadi peperangan waktu perang dunia dulu pun memang orang buat apa? Memang orang buat ada tempat rumah yang bawah tanah, perlindungan bawah tanah. So kita pun okeylah, tak apalah, rumah bangunan tak boleh, saya duduk bawah tanah lah. Duduk bawah tanah kan. Tapi apa yang terjadi pada hari kiamat nanti? Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Dan bumi akan mengeluarkan apa? Semua isi dia. Waktu tu bukan saja benda yang ada, semua mayat-mayat semua pun akan keluar. Bumi akan tolak keluar semua. Maka kita yang nak berlindung dalam tu rasa boleh tak? Tak boleh. Tak boleh. Bumi akan tolak keluar. So, mana tempat berlindung yang ada? Tak ada. Kita akan hanya boleh berlindung di tempat yang lapang sahaja, kan? Tempat yang tak adalah kalau bangunan itu jatuh kena dengan kita. Bayangkan kita tengah duduk di tempat yang lapang, di satu padang yang lapang itu. Tiba-tiba jatuhnya tembaga cair daripada atas. Jatuhnya tembaga cair daripada atas. Kalau dulu kan, zaman kanak-kanak dulu, straw, kita bakar straw. Kita suka kan bakar straw waktu tengok dia menitik. Ada tak siapa yang berani pegang straw cair yang menitik tu? Tak ada siapa. Confirm akan melecur. Kan? Kita bayangkan begitulah titisan nanti tembaga cair yang akan jatuh daripada langit. Waktu itu soalannya, nak lari ke mana? Nak lari ke mana? Maknanya Ustaz, Ya, orang-orang yang dah meninggal dulu-dulu pun akan mengalami hari ini juga. Tak, mereka waktu tu dah mati. Dah mati ketika itu, kan? Semua dalam Quran sebutkan semua kubur-kubur akan dibongkarkan balik. Semua kubur akan dibongkarkan balik. Tapi waktu tu mereka adalah orang yang mati, tak adalah menghadapi situasi-situasi yang ini. Mereka hanya akan nanti dibongkarkan dan akan terbang seperti apa? Kalikatu. Ada sebutkan seperti kalikatu, berterbangan ketika itu. Jadi maknanya orang yang hidup pada ketika itu saja akan mengalami. Ya, betul. Orang yang hidup ketika itu saja, dan ayat menyatakan orang yang hidup ketika itu sahaja yang akan menghadapi situasi ini. Hidup ketika itu. So nak kena minta apa? Kena minta mati lah. Kalau tak nak menghadapi situasi tu kan. Duk membayangkan anak cucu kita. Betul. Kan? Kalau betul. bukan zaman kita, dan anak cucu kita tu yang akan, sebab kiranya kalau dah hampir pada kiamat, dah tak ada lagi orang-orang yang alim ulama, dah tak ada semua kan. Pada masa Betul. tu orang dah tak ada banyak yang mengingati Allah, yang menyebut nama Allah. Jadi Betul. na'udzubillah min dzalik. Betul. Maka tembaga cair jatuh daripada langit waktu itu, manusia akan kata apa? Satu je manusia akan kata. Apa dia nak kata?
bila dia berada dalam bahaya. Apa ni? Ha? Apa dia? Dia akan kata, Allah sebutkan dalam surah Al-Qiyamah, manusia akan kata, yaqulul insanu yauma idzin ainal mafar, ayat ke-10. Yaqulul insanu yauma idzin ainal mafar. Maka pada hari itu manusia akan berkata, ke manakah hendak melarikan diri? Nak pergi lari kat mana ni? Mana tempat lari? Maka Allah kata, kalla la wazar. Tak payah bertanya, tak ada tempat lari, tak ada tempat nak berlindung ketika itu. Baik. Maka hari yang Allah nak suruh kita takut ini, kalau kita boleh, bukan kita boleh, kita kena membayangkannya untuk nak menimbulkan ketakutan dalam diri kita. Dan sebab itu Allah sebutkan dalam Al-Quran banyak cerita tentang huru-hara yang akan terjadi pada hari kiamat. Tujuannya adalah supaya kita timbul rasa takut dalam diri apabila sampai kepada hari itu. Dan yang terbaiknya ialah kita berdoa kepada Allah SWT agar kita tidak disampaikan pada hari itu. Kerana pada hari itu yang tinggal kebanyakan adalah orang-orang yang bukan orang-orang yang beriman. Betul tak? Sebab orang yang beriman Allah akan matikan sebelum itu, kan? Dengan satu angin yang sampai kepada mereka lalu mematikan semua orang-orang yang beriman. So yang tinggal hujung-hujung itu siapa? Adalah orang-orang yang engkar pada Allah SWT. Dia mungkin orang Islam, tetapi dia orang yang engkar, orang yang melakukan dosa dan juga maksiat dalam kehidupan dia. Dia bukan orang-orang al-mu'minun dalam bentuk isim tu, bukan al-mu'minun yang dalam bentuk isim, maksud iman yang tetap kukuh, teguh dalam diri dia. Maka Allah suruh kita takut tentang satu hari. Allah sebut tentang yauman, hari. Apa cerita tentang hari ini, itulah dia yang kita kena pergi tengok dalam ayat-ayat yang lain dalam Quran. Allah cerita hari yang tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Hari waktu tu hari hati dan mata akan terbelalak. Waktu tu tak tentu arah. Hari yang ibu yang menyusu akan meninggalkan anak dia. Wanita yang hamil akan keguguran dan semua pun tak kisah tentang anak dia yang menyusu tu, anak dia yang gugur, tak ada siapa pun yang kisah. Dia adalah hari yang Allah kata yaumat tanad, hari yang semua akan saling panggil nak minta tolong. Kan dalam surah Al-Hajj banyak disebutkan tentang hari-hari ini. Cari je perkataan yaum, maka akan keluar tentang keadaan-keadaan hari-hari ini. Banyak sangat yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Maka sebab itu kat sini Allah hanya sebut wattaqu yauman sahaja. Allah tak sebut wattaqu yaumal qiyamah, kan, wattaqu yaumiddin ataupun wattaqu yaumal hisab. Allah tak spesifikkan. Allah hanya sebut wattaqu yauman, dan takutlah atau peliharalah diri kamu daripada satu hari ini. Hari apa? Itulah di hari-hari yang Allah dah cerita banyak dalam ayat-ayat yang lain dalam Al-Quran. Baik. Dan di sini Allah sebutkan salah satu perkara yang Allah nak highlightkan yang ini penceritaannya tentang Bani Israel yang Allah nak highlightkan, iaitulah hari yang la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Hari yang seseorang tidak dapat mengganti atau melepaskan orang lain sedikit pun. Maksudnya hari yang satu diri itu, nafsun seorang tu, dia tak boleh nak tolong orang lain. Dia tak boleh. Tajzi. Dia tak boleh nak tolong orang lain. Sebab itu antara sifat satu hari ini, Allah sebutkan pada surah Ghafir, surah yang ke-40, ayat yang ke-32 pada muka surat 470. Muka surat 470. Surah Ghafir, surah yang ke-40, ayat yang ke-32. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ya qaumi inni akhafu 'alaikum yaumat tanad. Wa ya qaumi inni akhafu 'alaikum yaumat tanad. Ya kan terjemahan?
Dan wahai kaumku, sesungguhnya aku bimbang kamu akan ditimpa azab seksa hari kiamat yang padanya masing-masing menjerit memanggil, memohon pertolongan. Baik. Apakah satu hari yang Allah suruh kita takut tu? Yaumat tanat, salah satu daripadanya. Allah suruh kita pelihara diri kita daripada nanti hari yang setiap daripada kita akan menjerit-jerit meminta pertolongan. Dan pada hari itu juga Allah kata apa? Yauma tuwalluna mudbirin ma lakum minallahi min asib. Hari kamu berpaling undur melarikan diri. Padahal semasa itu tidak ada sesiapa pun yang dapat menyelamatkan kamu dari azab Allah Azza wa Jalla. So kalau tengok dalam surah Al-Hajj ini, nanti boleh tengok kemudian, carilah perkataan yaum dalam surah Al-Hajj ini, banyak Allah ceritakan tentang keadaan hari-hari. Kita ada apa? Wa anzirhum yaumal al-azifah. Ada sini perkataan apa? Yaum. Banyaknya perkataan hari-hari dalam surah. Surah yang paling banyak cerita tentang hari, nama-nama hari kiamat daripada surah Ghafir, surah yang ke-40 nanti boleh tengok. Baik, maka salah satu perkara yang akan terjadi pada hari itu adalah Yaumat Tanad. Dia adalah hari yang orang akan memanggil-manggil, menjerit-jerit minta tolong. Sedangkan Allah kata apa? La tajzi nafsun an nafsin syai'a. Pada hari itu tak ada siapa yang dapat mengganti atau melepaskan orang lain sedikit pun. Kita kadang kat dunia ni kan, kalau kata anak kita, kan orang kata kan, kalau kata anak kita masuk penjara, mak ataupun ayah dia sanggup tak nak ganti tempat anak dia? Kata mak ayah sanggup nak ganti. Kalau anak tu tengah sakit, mak ayah tu sanggup tak nak ganti? Mak ayah tu sanggup nak ganti. Biarlah, dia kata, biarlah aku yang sakit, anak aku sihat. Wah, nak ganti. Sebab sayangnya kepada anaknya itu. Dan hari ini tak boleh nak buat macam tu. Kalau kita nampak orang yang kita sayang daripada kalangan ahli keluarga kita dan kita nak ganti tempat dia, Allah kata la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Nak ganti tempat dia memang tak dapatlah. Ini bukan hari dia. Bahkan hari ini bukan saja nak membantu orang lain, nak membantu diri sendiri pun tak boleh. Apatah lagi kita nak membantu orang lain. Kalau disebutkan pada surah Al-Infitar, surah yang ke-82, muka surat 587. Muka surat 587, surah Al-Infitar, surah ke-82, ayat 17 hingga ayat ke-19. Saya bacakan sahaja. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa ma adraka ma yaumuddin. Thumma ma adraka ma yaumuddin. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Wal amru yauma idzin lillah. Dan apa jalan yang kau dapat mengetahui kedahsyatan hari pembalasan itu? Sekali lagi, apa jalannya engkau dapat mengetahui kedahsyatan hari pembalasan itu? Hari itu ialah, apa tak? Kalau cerita tentang apa? Perkataan yaum, yaumiddin. Di sini ada perkataan yaum. Cerita tentang hari itu. Apa yang ada pada hari itu yang Allah suruh kita takut tu? Allah kata dia adalah hari yang seseorang tidak dapat memberikan pertolongan sedikit pun kepada orang lain. Dan segala urusan pada hari itu tertentu bagi Allah. Hari yang seorang dia tidak memiliki diri dia sendiri dan dia tak dapat memberi pertolongan kepada orang lain. Inilah dia hari yang Allah suruh kita takut. Allah suruh Bani Israel ketika itu untuk takut. Sebab apa? Bani Israel mereka, waktu kita tengah duduk ramai dengan kawan kita, kita ada rasa takut tak? Selalunya tak ada, sebab kita tahu kalau apa-apa jadi, kawan kita akan tolong. Kan? Kawan kita akan tolong. So kita rasa macam, apa jadi pun kita akan okey je. Kita akan bersedia je untuk menghadapi keadaan tu. Sebab kawan kita ada. Maka Allah peringatkan Bani Israel, ini bukannya hari yang kawan kau boleh tolong. Kan? Ini bukan hari yang kawan kau boleh tolong, tak ada. Ini hari yang nanti orang tu nak tolong diri dia sendiri pun tak boleh. Apatah lagi dia nak tolong orang lain. Walaupun pada hari itu dia memang hari yang semua orang akan menjerit untuk nak minta tolong. Kemudian saya Saat ni masih hari terakhir dunia lah, yang dah mati itu dia belum bangun lagi kan? baik, okey. Yang bahagian ini
dah dibawakan hingga nanti di keadaannya ketika di mahsyar. Waktu la tajzi nafsun ini dah start Allah khususkan. Allah suruh takut pada wattaqu yauman, takutlah pada satu hari. Dan itu keadaan hari kiamat, bermula pada hari kiamat huru-haranya itu, kemudian nanti pada barzah, dan sekarang ini yang Allah nak fokuskan adalah pada mahsyar. Adalah pada mahsyar. Sebab apa Allah tak cerita kepada Bani Israel tentang huru-hara hari kiamat? Sebab Bani Israel dah melalui huru-hara dalam kehidupan dia. Dia dah lalu huru-hara dalam kehidupan dia. Dia dah lalu pada waktu yang ketakutannya paling tinggi, iaitu ketika dia berada di laut, kan, pertemuan dua laut, depannya laut, belakangnya Firaun. Waktu tu dah memang ketakutan yang maksimum dah. Memang kalau kena tangkap habis. Memang selamatlah, kan. Tak boleh nak buat apa. So huru-hara ketika dalam kehidupan itu mereka dah lalui, kan. Akan tetapi yang Allah nak mereka sedar ialah tentang nanti hari di mahsyar, yang ketika itu mereka tak boleh nak buat apa. Sebab waktu di dunia, Bani Israel, dia orang ada kawan yang dia orang boleh minta tolong. Dia orang ada Nabi Musa yang dia orang boleh minta tolong. Dan dia orang ada harta dan sebagainya yang dia orang boleh jadikan tebusan untuk dia orang cover balik apa hukuman yang akan dikenakan pada dia orang. Sebab dia orang yang akhirnya banyak harta, kan, orang yang Allah berikan dia faddaltukum alal alamin. Ini Allah tengah cerita tentang waktu kemuncaknya Bani Israel itu. Yang waktu mereka tengah berada di kemuncaknya, mereka adalah bangsa yang paling terhormat sekali di atas muka bumi. Yang waktu tu orang kalau tengah ada jawatan, dia kisah tak pasal orang lain, tak kisah, sebab dia kata aku boleh buat apa benda tu yang aku nak. Baik, Yaumiddin. Ya betul, dia taukid lafzi, betul. Baik, maka ini sebab itu Allah untuk Bani Israel, Allah fokuskan penceritaannya adalah nanti ketika di mahsyar. Waktu tu pangkat tak boleh pakai, pengaruh tak boleh pakai, dia punya jawatan tak boleh pakai, harta dia tak boleh pakai. Waktu tu semua tu tak boleh pakai. Sebab jual beli nanti ketika di akhirat, currency-nya itu berbeza dengan currency ketika di dunia. Kan, currency-nya berbeza. So semua tak laku. Duit berapa banyak pun tak laku. Pengaruh, kuasa, jawatan berapa banyak pun tak laku. Sebab itu bukan currency akhirat, itu adalah currency dunia. Maka Allah nak fokuskan tentang kepada Bani Israel ini tentang keadaan nanti di mahsyar. Sebab kalau cerita tentang huru-hara hari kiamat, dia orang akan rasa macam dia orang okey, ada kawan boleh tolong, dia orang akan ada itu, akan ada ini, boleh berlindung dan boleh selamat daripada perkara-perkara itu. Sebab dia orang dah lalu laut terbelah. Perkara yang tak logik. Laut boleh terbelah dan dia orang selamat lalu. Dia orang dah lalu makanan turun daripada langit. Dia orang dah lalu waktu berjalan awan duduk melindungi dia orang. So perkara-perkara yang tak logik ni dia orang dah lalu. So bila dia orang dengar hari langit jadi tembaga cair, hari yang gunung seperti bulu yang berterbangan, perkara-perkara yang tak logik, yang tak boleh nak bayangkan ni, dia orang rasa macam tak apa peliknya. Dia orang pun dah lalu hari-hari yang benda-benda tak logik ni berlaku dalam kehidupan dia orang. So dia orang tak apa-apa nak kisah. So Allah cerita tentang nanti di mahsyar, yang mana keadaan itu yang tinggal hanyalah seorang sahaja yang kena hadap perkara itu, tidak ada orang lain yang akan dapat membantu. Kemudian kata wala yuqbalu minha adlun. Apa maksud wala yuqbalu minha adlun? Maksudnya tidak akan diterima daripadanya sebarang tebusan. Tidak akan diterima daripadanya sebarang tebusan. Dan ini yang Allah yang ingin dilakukan oleh Bani Israel dan juga sesiapa sahaja orang-orang yang ingkar. Kita kalau ada masalah, apa yang kita akan buat? Kita akan buat apa sahaja untuk lepas daripada masalah itu. Sebab itu orang yang nak dikenakan hukuman, kalau dia diminta untuk bayar tebusan wang ringgit, dia bayar. Berapa banyak apa minta dia bayar. Janji aku tak kena penjara. Ataupun janji aku tak kena hukuman. Dia sanggup bayar berapa banyak pun yang diminta. Maka antara idea manusia nanti di mahsyar ialah dia akan nak
memberikan tebusan kepada Allah Azza wa Jalla, menggantikan diri dia, menggantikan diri. Maka Allah beritahu siap, wala yuqbalu minha adlun, tidak akan diterima padanya sebarang tebusan. Dan kita lihat Allah sebutkan pada surah Al-Maidah, surah yang ke-5 ayat yang ke-36. Muka surat 113, muka surat 113. Surah Al-Maidah, surah yang ke-5 ayat yang ke-36. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu liyaftadu bih. Innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم salah ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. ولهم عذاب أليم. Dengan sebab kisah pembunuhan kejam. 36 Ustaz. 36 betul? 36. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, kalau tiap-tiap seorang dari mereka mempunyai segala yang ada di muka bumi atau sebanyak itu lagi bersamanya, untuk mereka menjadikannya penebus diri mereka dari azab seksa hari kiamat, nescaya tebusan itu tidak akan diterima dari mereka dan mereka akan beroleh azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Walaupun seorang itu dia ada di muka bumi, umithlahu ma'ah, ataupun sekali ganda, maksudnya dia ada 2 kali bumi ni dia punya. Tetap Allah kata apa? Ma tuqbila minhum, takkan diterima daripada mereka untuk menjadikan tebusan. Dan perkara ini memang perkara yang akan dilakukan oleh orang-orang yang berdosa. Orang-orang yang berdosa ketika melihat azab Allah Azza wa Jalla dan mereka tahu mereka akan masuk ke dalamnya, maka mereka akan melakukan apa sahaja yang boleh. Dia orang akan pergi minta tolong. So, nak minta tolong, Allah kata memang tak boleh minta tolong. Kemudian dia akan nak gunakan tebusan. So, tebusan itu Allah kata memang tak akan diterima tebusan kalau walaupun mereka ada 2 kali bumi nak bagi kepada Allah sebagai tebusan. Allah tidak akan terima. Dan begitulah keadaan orang-orang yang berdosa nanti di hadapan Allah Azza wa Jalla. Allah sebutkan pada surah Al-Ma'arij, surah yang ke-70 ayat 11 hingga ayat yang ke-14, muka surat 569. Saya bacakan saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yawmi idzin bi banihi wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tu'wi wa man fil ardi jami'an thumma yunjih. Padahal masing-masing diberi melihat setengahnya dengan yang lain. Pada saat yang demikian, orang kafir, al-mujrim, teks Arabnya adalah al-mujrim. So al-mujrim terjemahannya bukan orang kafir. Al-mujrim terjemahannya adalah orang-orang yang berdosa. Orang-orang yang melakukan dosa dan juga kesalahan. Terjemahan literally-nya adalah penjenayah. Literally terjemahan mujrim adalah penjenayah. Tapi yang dimaksud adalah orang yang melakukan dosa dan juga kesalahan. Maka orang yang buat dosa dan juga kesalahan, dia bukan orang kafir, dia orang Islam yang buat dosa dan juga kesalahan, bukan sahaja orang kafir. Maka orang yang melakukan dosa dan juga kesalahan suka kiranya dapat menebus dirinya dari azab itu dengan anak-anaknya sendiri dan isteri serta saudaranya dan kaum kerabatnya yang melindunginya dulu ketika di dunia dan juga sekalian makhluk yang ada di bumi. Kemudian diharapkannya tebusan itu dapat menyelamatkannya. Orang yang ini memang keadaan orang yang melakukan dosa dan juga maksiat ketika di dunia. Kita tak perlu tanyalah, takkanlah sampai sanggup buat macam tu.
Kerana memang orang akan sanggup nanti buat macam tu. Bila dia mula melihat azab yang mereka akan masuk ke dalamnya. Apa sahaja, tebus anak, tebus guna isteri, tebus guna adik-beradik, tebus guna ahli keluarga dia, kesemua ni dia suruh ambillah semua. Dan mak ayah dia, adik-beradik dia, anak dia, pasangan dia, semua dia suruh ambil. Bukan dia bagi pilihan salah satu je test mana yang Allah terima, tak, semua tu dibagi. Tapi ia tidak akan diterima apa pun tebusan yang mereka nak berikan, walaupun mereka bawakan tebusan itu sebesar 2 kali bumi, tetap akan tidak diterima dari mereka. Kemudian Allah kata wala tanfa'uha syafa'ah, dan tidak akan memberi manfaat kepadanya sebarang syafaat. Tidak akan memberi manfaat kepadanya sebarang syafaat. Maka ketika nanti di akhirat orang akan pergi minta tolong dengan sesiapa je yang dia boleh minta tolong daripada kalangan kawan terutama. Kemudian tak boleh. So dia akan gunakan apa yang dia ada untuk dia gunakan untuk dia tebus diri dia. Tak ada juga. So last pilihan yang dia ada adalah dia akan meminta apa? Dia akan meminta syafaat. Baik. Dan Allah dah sebut sesiap wala tanfa'uha syafa'ah. Syafaat itu ada. Pemberi syafaat ada. Tetapi apa masalahnya? Apa masalahnya? Masalahnya ialah dia tidak berfungsi ketika itu. Syafaat ada tapi tidak berfungsi. Kan? Kita ada syafaat itu ada tapi syafaat itu tak bagi manfaat. Kepada siapa? Kepada orang tu. Kat orang lain jadi. Dekat dia yang tak jadi. Maka syafaat itu ada tetapi syafaat itu tidak berfungsi kepada orang tersebut. Kenapa? Kenapa dia tidak berfungsi? Kerana kan ramai orang boleh dapat syafaat kan. Kenapa tidak berfungsi? Kita lihat Allah sebutkan Allah tak terima dah. tak terima dah. Hmm. Baik. Surah Al-Anbiya surah ke-21 ayat yang ke-28, muka surat 324. Muka surat 324 surah Al-Anbiya surah ke-21 ayat yang ke-28. Saya bacakan saja firman Allah. Walaupun saya baca, saya mengharapkan kita pun bacalah, kalau dekat skrin tu bacalah sekali. Sebab kalau kita belajar matematik, yang kena bawa adalah buku matematik lah. Kan? Kalau belajar bahasa Inggeris, yang kena bawa adalah buku bahasa Inggeris. So bila belajar tadabbur atau belajar Quran, yang kena bawa adalah Al-Quran. Dan sangatlah baik kalau dalam kelas kita ini kita membaca ayat-ayat Al-Quran. Walaupun mungkin ayat itu hanya saya yang baca, tapi bacalah sekali daripada skrin ini, boleh baca ataupun daripada mushaf kita yang kita dah sediakan awal-awal. Kalaupun nanti di akhir perbincangan kita tak dapat apa benda, apa yang Ustaz cerita ni saya blur. Sekejap Ustaz pergi ayat sana, sekejap Ustaz pergi ayat sini, saya tak dapat apa benda pun Ustaz. Minimum apa yang kita dapat? Minimum kita akan dapat bacaan Al-Quran yang kita baca bersama-sama. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yashfa'una illa liman irtadha wa hum min khasyatihi mushfiqun. Terjemahan, Allah mengetahui apa yang ada di hadapan mereka yang telah mereka lakukan dan apa yang ada di belakang mereka yang akan mereka lakukan, dan mereka tidak memohon syafaat melainkan bagi sesiapa yang diredai oleh Allah, dan mereka sentiasa cemas takut daripada ditimpa azabnya. Poin kita ialah Allah sebutkan wala yashfa'una illa liman irtada, dan mereka tidak memohon syafaat melainkan bagi sesiapa yang diredai oleh Allah Azza wa Jalla. So syafaat dia bergantung dengan apa? Keredaan Allah. Dia bergantung dengan keredaan Allah Azza wa Jalla. Bila Allah redha, barulah Allah redha, dan setelah itu Allah apa? Dan setelah itu Allah izinkan, barulah
dia boleh nak memberi syafaat. Sebutkan pada surah yang ke An-Najm, surah yang ke-53, ayat yang ke-26, surah 53 ayat ke-26, muka surat 526. Muka surat 526 surah An-Najm, surah yang ke-53 ayat yang ke-26, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di an ya'zana Allahu liman yasha'u wa yarda. Golongan yang musyrik mengharapkan pertolongan benda-benda yang mereka sembah itu. Padahal berapa banyak malaikat di langit, syafaat mereka tidak dapat mendatangkan sebarang faedah kecuali sesudah Allah mengizinkan bagi sesiapa yang dikehendakinya dan diridai. Poinnya, ramai orang yang ramai orang yang ada syafaat, tetapi dia tertakluk kepada apa? Keizinan daripada Allah Azza wa Jalla dan keridaan daripada Allah Azza wa Jalla. Hatta para malaikat pun tak boleh nak memberi syafaat. Para malaikat boleh bagi syafaat, tetapi setelah Allah izinkan dan setelah Allah redha kepada orang yang nak diberikan itu. Allah endorse, barulah syafaat itu akan berfungsi. Kalau tak, syafaat itu tidak akan berfungsi. Sebab itu Allah sebutkan di sini, wala tanfa'uha syafa'ah, dan tidak akan memberi sebarang, dan tidak akan memberi syafaat, dan tidak akan memberi manfaat kepada mereka sebarang syafaat. Baik, sebentar. Maka syafaat itu, Nabi SAW ada syafaat. Nabi boleh bagi syafaat. Orang beriman boleh bagi syafaat. Para malaikat boleh bagi syafaat. Quran boleh bagi syafaat. Solat boleh bagi syafaat. Infak boleh bagi syafaat. Banyak syafaat yang boleh kita dapat. Tapi masalahnya apa? Masalahnya dia bergantung pada keizinan Allah SWT. Hatta Nabi Muhammad SAW sendiri pun, baginda adalah pemberi syafaat yang paling besar. Yang paling besar syafaat adalah syafaat Nabi SAW. Dan memang itulah pun yang akan kita cari-cari nanti ketika di akhirat. Baik, tetapi adakah lepas kita jumpa Nabi minta syafaat, Nabi akan bagi? Tak. Nabi kena pergi jumpa dulu Allah, minta izin dulu. Cara Nabi minta izin, Nabi akan pergi jumpa Allah, Nabi akan minta masuk menghadap, Nabi akan bersujud di hadapan Allah, kemudian Allah akan perintahkan Nabi bangun, angkat kepala dan tanya, kau nak apa? Kau minta, aku akan bagi. Kau minta syafaat, aku akan izinkan untuk bagi syafaat. Maka Nabi pun minta untuk diizinkan memberi syafaat, dan barulah Nabi boleh bagi syafaat. Maka sebab itu di sini Allah letakkan yang terakhir, wala tanfa'uha syafa'ah. Sebab Bani Israel ketika itu rasa nanti Nabi Musa boleh tolong dia. Boleh tolong dia. Sebagaimana Nabi Musa dah tolong ketika di dunia. Waktu dah berhadapan laut dan juga Fir'aun, Nabi Musa bagi tolong. Waktu ketika berada dalam kesusahan yang sangat banyak, Nabi Musa tolong. Maka mereka mengharapkan nanti di akhirat Nabi Musa juga akan bagi syafaat. Tetapi adakah dia akan bermanfaat untuk mereka? Tidak bermanfaat untuk mereka. Kerana ketika itu, syafaat yang ada hanyalah pada Nabi Muhammad SAW, dan itu pun setelah mendapat keizinan daripada Allah, dan orang yang nak diberikan syafaat itu Allah redha kepada mereka. Ustaz, soalan Ustaz. Ya, saya silakan. Kita selalu dengar, contohnya misal kalau kita berzikir satu hari dengan Allahumma shalli ala Muhammad kan. Kalau kita berzikir sehari 1000 kali, maka di akhirat besok Nabi akan beri syafaat kepada kita. Betul. Itu apa yang diperkatakan. Adakah itu punya condition, Ustaz? Is it conditional?
Tak pula subjek Betul. keputusan. Betul. Jadi di mana kedudukan kita dalam hal ini? Baik. Soalan yang menarik Jaya. Jazakallahu khairah. Zikir, beberapa zikir yang dikatakan kalau zikir begini antaranya ialah siapa yang berselawat 10 pagi dan juga 10 petang, Nabi kita akan dapat syafaat tu. Begitu juga orang yang setelah dia dengar azan, dia jawab azan, kemudian lepas azan itu dia selawat, kemudian baru dia baca doa, maka Nabi akan kata halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Maka dia berhak untuk mendapat syafaatku nanti pada hari kiamat. Baik, maka Nabi dah sebut dalam hadis banyak ni, layak dapat syafaat, layak dapat syafaat. Baik. Maka semuanya itu, semua syafaat dia semuanya akan bergantung kepada keizinan daripada Allah Azza wa Jalla. Sebab itu kita pernah dengar dalam hadis ketika di Telaga Kausar, kan ada sebahagian daripada umat Nabi akan dihalau oleh Jibril daripada Telaga Kausar. Betul tak? Bukan semua orang akan dapat minum daripada telaga itu. Ada orang yang datang kemudian dihalau oleh Jibril. Jibril tanya, wahai Jibril, itu umat aku tu. Nabi Muhammad kata, itu umat aku tu. Kemudian malaikat Jibril akan kata, wahai Muhammad, engkau tak tahu apa yang diorang ni buat lepas ketiadaan kau. Kau tak tahu apa yang diorang buat pada agama ini lepas ketiadaan kau. Kau tak tahu lepas tu diorang ikut amalan tak siapa-siapa tak. Diorang tambah tak buat apa benda tak. Dia tambah ni, dia tambah tu sampai hilang dah rupa asal amalan kau dulu dah hilang. Maka Jibril kata, engkau tak tahu apa yang mereka lakukan setelah ketiadaan engkau. Maka mereka tak layak dipanggil sebagai umat engkau. Sebab itu malaikat Jibril halau. Maka begitu juga dengan syafaat yang akan diberikan oleh Rasulullah SAW. Syafaat memang umumnya akan mendapat keizinan pada Allah dulu. Sebab itu Allah sebutkan, kita banyak kali baca dalam dalam ayat kursi kan, Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Dan kemudian la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Kemudian man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi idzni. Itu maksudnya apa? Dengan izin Allah. Okey. Ayat 255 ayat kursi. Dengan izin Allah lah, dengan izinnya. Allah tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang tetap hidup, yang kekal selama-lamanya, mentadbirkan sekalian makhluknya, yang tidak mengantuk usahakan tidur, yang memiliki segala yang ada di langit dan yang ada di bumi. Tidak ada sesiapa yang dapat memberi syafaat pertolongan di sisinya melainkan dengan izinnya. Ini kita ulang-ulang setiap hari, kita baca pada setiap kali lepas solat. Kenapa? Kerana Allah nak kita ingat syafaat banyak ada, tetapi dia hanya setelah mendapat keizinan daripada Allah, barulah benda itu jadi valid, barulah boleh digunakan. Setiap daripada kita boleh diberikan immunity card, kan? Boleh dapat kad immunity, tapi boleh ke gunakan setiap masa? Tak, dia ada pada tempat tertentu je boleh guna, kan? Kita ada membership IKEA contohnya, boleh pakai ke nak dapat diskaun? Kalau kita pergi Parkson tak dapat, kena pergi IKEA lah baru dapat. So kita ada immunity, kita boleh dapat immunity daripada Quran, macam-macam. Tapi semua tu nanti lepas Allah dah kata okey boleh guna, waktu tu barulah boleh guna. Kalau tak dapat keizinan daripada Allah, syafaat itu tidak akan boleh digunakan. Maka Nabi sebutkan siapa yang buat amalan ini, dia akan mendapat syafaat aku pada hari kiamat. Dan Allah sebutkan pada ayat ini secara umumnya semua syafaat itu perlu mendapat keizinan daripada Allah Azza wa Jalla itu, walaupun Allah dah sebutkan wahai Muhammad engkau boleh bagi syafaat, tapi still bukan atas Nabi punya decision dia nak beri kepada siapa, bila dia nak bagi, tak, bila boleh guna, kepada siapa yang diberikan, siapa yang layak terima, itu semua tetap atas keizinan Allah Azza wa Jalla. Ini kita mungkin rasa macam kalau macam tu tak gunalah selawat, tak. Ini menunjukkan apa? Betapa Allah Azza wa Jalla ini adil pada setiap hamba ni. Kalaulah setiap orang itu
dalam sepanjang kehidupannya itu kan, dia penuhkan dengan pelbagai dosa dan juga maksiat, tapi dalam masa yang sama dia cover dengan selawat. Kan, maka senanglah dia nak lepas macam tu. Kan? Maka tak berapa ada loophole lah dalam nanti hisab Allah Azza wa Jalla itu. Kan? Macam kita bayangkan, senanglah orang kaya sebab apa? Waktu dia hidup, dia buat je apa benda yang dia nak. Lepas dia mati, dia panggil je orang baca tahlil 100 kali, 100 hari, 200 hari, 300 hari. Selepaslah dia dekat akhirat nanti. Fair tak macam tu? Sudah tentu tak fair. Fair. Tak fair langsung. Senang jadi orang kaya, macam baik kita pada muda, fokus je jadi orang kaya. Sebab apa? Nanti bila dah nak mati, wasiatkan je buat tahlil 100 hari berturut-turut ataupun setahun berturut-turut. Lepas dia daripada azab kubur, daripada azab neraka, lepas semuanya. Maka sudah tentu perkara itu tidak adil kepada orang lain yang miskin. Kan, orang miskin kesianlah tak boleh nak buat tahlil. Kan? Akan tapi itulah adilnya Allah Azza wa Jalla, boleh dapat syafaat tetapi dengan keizinan daripada Allah Azza wa Jalla. Allah nak balikkan, nak suruh kita ingat balik macam mana hebat pun manusia, yang paling kita kena agungkan tinggi sekali tetap Allah Azza wa Jalla. Sebab itu sangatlah pelik orang kata apa? Allah dan Nabi itu adalah sekali. Allah dan Nabi Muhammad itu adalah sekali. Allah tu Nabi, Nabi itu adalah Muhammad itu adalah Allah Azza wa Jalla. Tak. Macam mana tinggi pun Nabi Muhammad, maaf kita bukan nak merendahkan Nabi Muhammad, tetapi Allah tetap yang paling tinggi. Dia tetap nombor satu. Nabi Muhammad adalah yang kedua pada diri kita. Sebab itu kita kata cinta Allah dan Rasul. Kita tak sebut cinta Rasul dan Allah. Kita sebut Allah dan Rasul. Sebab Allah tetap nombor satu. Maka Nabi Muhammad macam mana pun Allah sayang, Allah bagi kelebihan kepada baginda SAW, tetap nanti yang baginda tetap kena mendapat keizinan daripada Allah Azza wa Jalla. Baik. Maka syafaat dia tidak akan mendatangkan manfaat kepada setiap orang. Dia akan dapat kepada orang-orang yang tertentu setelah diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka sebab itu Allah suruh kita takut tentang hari itu. Supaya kita tak rasa relax dan kita rasa tak apa. Aku fokus selawat je sebab aku akan nanti dapat syafaat. Tak. Kalau kita buat macam tu, kita akan jadi apa? Kita akan jadi relax lah. Hari-hari fokus je selawat 1000 kali, 10,000 kali. Settle. Sebab senang je nak lepas. Dapat syafaat, lepaslah semua. Tak. Tidak. Sebab itu Allah suruh takut tentang satu hari itu. Bagaimana Al-Quran dan puasa? Keduanya kena minta izin daripada Allah. Ya, betul. Syafaat yang terbesar adalah syafaat Nabi. Itu paling besar. Dan itu pun kena minta izin Allah. Apatah lagi syafaat yang di bawah-bawah itu. Syafaat orang beriman, syafaat malaikat, syafaat puasa, syafaat Quran. Itu semua kena minta izin daripada Allah dulu. Barulah Allah kan. Barulah dia dibenarkan untuk melindungi orang tersebut. Baik. Sebab itu kalau dalam hadis tentang orang-orang yang beriman, kan, bila mereka dah lepas titik sirat nak berjalan menuju ke syurga, kan, kemudian mereka berpaling tengok ke belakang, nampak ada kawan dia yang dia kenal dekat dalam neraka. Apa yang dia orang buat? Orang beriman boleh bagi syafaat tak? Boleh. Tapi daripada tengok kawan dia kat dalam neraka tu, adakah dia terus, wahai malaikat yang jaga neraka, tolong angkat kawan aku tu, Ustaz? Tak. Apa yang mereka buat? Mereka pergi jumpa Allah dulu. Dia kata, ya Allah, itu kawan-kawan aku tu. Dulu waktu kat dunia, kami pergi solat sekali, kami puasa sekali, kami lepak sama-sama sekali tu. Maka apa yang orang beriman tu kata? Orang beriman tu kata, fa'zan lana fihim. Fa'zan lana fihim. Ya Allah, berilah keizinan kepada kami untuk selamatkan mereka. Sedangkan syafaat tu dia orang dah ada tak? Dia orang dah ada. Dia orang dah memang boleh bagi syafaat. Tetapi tetap apa? Dia minta izin. Fa'zal lana fihim. Ya Allah, tolong bagi keizinan kepada kami untuk membantu mereka. Kemudian baru Allah kata, irji'u. Allah kata, pilah balik. Kemudian tengoklah kepada siapa dalam kalangan itu yang ada iman dalam dirinya sebesar 1 dinar, maka keluarkan. Maka dia orang pun pergi balik jumpa kawan-kawan dia orang yang dalam diri mereka itu ada iman sebesar 1 dinar. Dia orang pun keluarkanlah. Dah keluar nak jalan balik ke dalam syurga,
Dia cari jumpa lagi Allah, kata, ya Allah, dah tak ada dah lagi kawan kami yang imannya sebesar 1 dinar. Kemudian Allah kata, pergi patah balik. Carilah kawan kau yang iman mereka itu sebesar separuh dinar. Dia pun pergi cari. Dia bawa keluar semua kawan dia yang dia orang kenal waktu ketika di dunia dulu, kenal mukanya itu, bawa keluar. Kemudian kata, ya Allah, dah tak ada dah lagi kawan kami yang imannya separuh dinar. Maka Allah kata, pergi balik ke dalam neraka dan carilah kawan kau yang iman mereka itu sebesar zarrah. Maka mereka pun pergi balik dalam neraka, bawa keluar kawan mereka yang imannya sebesar zarrah. Kemudian mereka, Allah lalukan dia dalam satu sungai yang balikkan mereka balik rupanya jadi elok, yang setelah dibakar itu kan kemudian masuk ke dalam syurga. Poinnya apa? Poinnya ialah kali pertama sekali mereka minta izin dulu kepada Allah Azza wa Jalla untuk bagi syafaat. So masa kita baca Al-Quran dan berpuasa, kita kena mohon redha Allah supaya dapat syafaat. Ya, betul. Betul. Sebab itu dalam beramal, saya pernah sebutkan sebelum ni, niatkan dia untuk akhirat, untuk Allah Azza wa Jalla. Itu poin utama dia, niatkan untuk Allah Azza wa Jalla. Kalau kita niatkan untuk apa benda pun, kita akan contoh nak niatkan untuk dunia, murah rezeki dan sebagainya, boleh dapatlah, tapi nanti redha Allah tak dapat. Redha Allah tak dapat, sebab nanti di akhirat yang paling mahal adalah keredaan Allah Azza wa Jalla. Waktu tu barulah semua syafaat itu akan boleh pakai. Maka bila baca Quran, niatkan untuk mendapat keredaan Allah Azza wa Jalla. Selain daripada niat nak dapatkan petunjuk, nak dapatkan pahala, nak dapatkan kefahaman, niatkan mendapat keredaan Allah Azza wa Jalla. Nak solat, nak berinfak, nak berpuasa, niatkan semua untuk dapat keredaan Allah Azza wa Jalla. Silakan. Kalau kita cuba menghafal surah-surah, Ya, saya. lepas tu kita baca surah tu dalam solat, adakah maknanya niat kita dah berubah, berkongsi, bukan saja nak solat tapi nak cuba betulkan baguskan hafalan dalam solat? Adakah itu salah? Tak apa, bahagian itu tak apa, tak ada masalah. Niat nak menghafal Quran itu, first niatnya apa? Kalau kita niat nak hafal Quran itu sebab kita nak kenal sebagai orang yang menghafal Quran. Nanti aku boleh beritahu kawan aku hafal Quran banyak. So niat first itu dah salah, maka salah. Tapi kalau niat kita hafal Quran sebab kita nak perkataan Allah itu ada dalam dada kita, dan di antara cara untuk kita nak baikkan hafalan kita itu adalah dengan kita baca dalam solat. So tak apa. Dia tidak ada. Dia juga meningkatkan khusyuk solat sebab otak kita tak jalan pergi supermarket, cuba ingat ayat. Jadi hafalan tu membantu khusyuk. Ya, boleh. Asalkan niat awal itu kita menghafal Quran itu bukan niat selain daripada Allah Azza wa Jalla. Baik. Tak dapat syafaat, walau misalnya tidak akan ditolong oleh sesiapa pun yang salah, tak ada siapa pun yang boleh nak menolong selain daripada Allah Azza wa Jalla. Kenapa Allah cerita semua perkara ini? Kerana poin asalnya adalah wattaqu yauman. Allah nak suruh kita takut, nak suruh kita jaga diri daripada satu hari ni je. Yang hari tu nak minta tolong, tak ada siapa nak tolong, nak tebus, tebusan tak diterima, nak minta syafaat itu tidak bermanfaat, tak boleh pakai dekat kita. Maka nak suruh takut hari itu. Supaya apa? Kalau kita rasa macam aku ada syafaat Quran, aku ada syafaat puasa, aku selawat hari-hari, so akan dapat syafaat. Apa akan jadi pada kita? Kita akan rasa relax je. Kita akan lebih rasa macam tak apalah, aku boleh lepas punya nanti azab kubur dekat mahsyar, aku lepas. Sebab apa? Aku selawat sehari 1000 kali, 10,000 kali. Aku baca Quran hari-hari. Aku puasa sunat selalu, aku infak. Ini semua ni boleh bagi syafaat dekat aku ni. Aku kawan-kawan pun dengan orang yang baik-baik ni. So buatkan kita akan lebih rasa, kita akan rasa relax. Dan Allah tak nak kita berada dalam keadaan yang selesa begitu. Kerana bila selesa, dia mudah untuk nak leka, syaitan akan mudah untuk nak masuk. Maka Allah nak suruh kita sentiasa kena ada rasa takut dalam diri itu. Dan dalam masa yang sama rasa berharap kepada Allah Azza wa Jalla. Daripada perasaan takut inilah yang akan menggerakkan kita untuk sentiasa menambah baik diri kita. Khususnya dalam amalan. Dengan perasaan takut. Orang bila dia takut exam, makin dekat, apa yang dia akan buat? Dia akan jadi lagi takut sebab exam makin dekat. So bila dia lagi takut, dia akan buat apa? Dia akan lagi study. Sebab apa? Exam dah makin dekat.
Tapi kalau dia relax, dia rasa macam dia dapat soalan bocor, dia pun relax. So dia akan study lah, tapi macam tu je lah. Topik-topik yang tertentu je lah yang dia akan study. So Allah tak nak begitu. Tak nak kita akhirnya berada dalam comfort zone kita. Tak. Walaupun dah confirm Nabi boleh bagi syafaat, tetap di atas keizinan Allah. Keizinan Allah Azza wa Jalla. Baik, maka beberapa pengajaran yang kita boleh ambil daripada ayat ini sebagai point take away kita. Pertama ialah untuk orang yang dia takut kepada Allah Azza wa Jalla, apa yang akan efek pada diri dia, dia akan apa? Dia akan menjadi orang yang sentiasa berhati-hati. Dia akan jadi orang yang sentiasa berhati-hati. Berhati-hati pada perkataan dia, dia akan berhati-hati pada perbuatan dia. Sebab Allah kata, takutlah pada satu hari ataupun peliharalah diri kamu daripada huru-hara yang akan terjadi pada satu hari itu. Maka orang yang dia tahu kan, tentang satu hari itu bagaimana yang akan terjadi, maka dia akan efek pada dirinya adalah dia akan sentiasa berhati-hati pada apa yang dia nak buat dan apa yang dia akan cakap. Baik. Sebentar. Okey. Baik. Yang kedua, apa poin yang kita dapat daripada ayat ini? Sebagai tindakan kita daripada ayat suruhan yang Allah perintahkan kepada kita. Apa dia? Wattaqu yauman la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Bila kita sedar bahawa tak ada orang yang dapat tolong kita, tak ada tebusan yang boleh digunakan, dan tidak ada nanti syafaat yang akan bermanfaat untuk kita. Kan? Apa yang perlu kita lakukan? Kita kena sedar bahawa kita kena apa? Gandakan usaha. Kita kena gandakan usaha. Kenapa? Kerana nanti kita yang nak kena hadap seorang-seorang. Tak ada orang boleh tolong, tak ada tebusan yang boleh guna. Maka kehidupan di dunia dia adalah apa? Dia adalah perjuangan peribadi kita. Kehidupan di dunia dia adalah perjuangan peribadi setiap daripada kita. Maka dengan menyedari bahawa kita akan tiba satu hari yang tak ada orang boleh tolong, tak ada tebusan yang boleh guna, maka dia memberitahu kepada kita bahawa kita kena gandakan usaha kita. Dalam apa? Dalam nak melakukan amal soleh, dalam nak buat perkara-perkara yang baik. Dan yang ketiga, apa yang kita nak lakukan bila kita sedar bahawa tidak ada syafaat yang akan bermanfaat dan juga tidak akan ada penolong. Di akhirat nanti siapa yang akan boleh tolong? Hanya Allah Azza wa Jalla. Syafaat akan jadi bermakna, akan menjadi bermanfaat bila mendapat keizinan dan keridaan Allah Azza wa Jalla. Maka poin untuk kita ialah apa? Poinnya ialah dalam apa yang kita lakukan, kita hanya niatkan untuk mencari redha Allah Azza wa Jalla semata-mata. Maka mulai hari ini daripada ayat yang ke-123 surah Al-Baqarah, ayat yang berbentuk suruhan, Allah sebutkan, dan takutlah ataupun peliharalah diri kamu akan satu hari yang tidak akan ada orang yang boleh tolong orang lain, tidak akan ada tebusan yang boleh digunakan, tidak ada syafaat yang akan bermanfaat, dan tidak akan ada penolong. Maka kita akan, efeknya pada diri kita ialah, yang pertama, kita akan sentiasa berhati-hati pada setiap perlakuan dan juga perbuatan kita. Di dalam solat ataupun di luar solat, muamalah kita dengan Allah dan juga muamalah kita dengan manusia, kita kena berhati-hati. Kadang kita dengan Allah kita berhati-hati, tapi dengan manusia kita kurang cermat. Perkataan kita kurang cermat, perbuatan kita kurang cermat, kurang berhati-hati bila berurusan dengan manusia. Dengan Allah kita bercakap lemah lembut, tapi dengan pasangan, dengan anak-anak dan kawan kita tinggi suara. Maka kena berhati-hati pada setiap perlakuan dan juga perbuatan. Cakap dengan kucing baik lemah lembut, kan? Cakap dengan suami, dia tengking-tengkingnya, suami tu dia cakap dengan kucing lagi lembut daripada dia cakap dengan suami, dengan anak dia, kan. So kena berhati-hati pada perlakuan dan juga perbuatan. Yang kedua, daripada ayat ini,
kita tahu kita kena gandakan usaha kita. Usaha apa? Amal soleh. Sebanyak yang mungkin yang boleh kita lakukan, dan kita bukan nak gandakan usaha itu secara membuta tuli. Kerana dalam nak menggandakan amal soleh perlu beri perhatian kepada apa? Kepada apa yang Allah inginkan, bukan apa yang kita rasa perkara itu boleh dilakukan. Kerana yang Allah inginkan dalam kehidupan ini, dalam amal soleh itu adalah ahsanu amala, amal yang terbaik. So kena belajar apakah dia ahsanu amala. Kena tahu dulu apakah dia syarat-syarat ahsanu amala. Satu amalan itu diterima oleh Allah SWT, kemudian barulah gandakan. Jangan gandakan amal soleh tanpa kita tahu betul ke amalan itu diterima ataupun tidak. Betul ke amalan itu dilakukan oleh Rasulullah SAW, disuruh oleh Allah SWT. So dalam nak gandakan usaha, kena perhatikan apakah usaha yang kita nak buat itu. Adakah Allah suruh dan Nabi SAW contohkan ataupun tidak. Yang ketiga, kita nak mencari redha Allah SWT pada setiap apa yang kita lakukan, kerana nanti di akhirat ini yang kita perlukan, keredaan Allah SWT. Dengan keredaan Allah, syafaat akan bermakna. Dengan keredaan Allah, syafaat akan bermakna. Tanpa redha Allah, syafaat apa pun, hatta syafaat Nabi Muhammad SAW, tidak akan bermanfaat kepada sesiapa pun. Syarat ahsanu amala, boleh Ustaz beri pencerahan? Ringkasnya ialah ahsanu amala, itulah dia yang Allah inginkan daripada kita. Ada dua syarat ahsanu amala disebutkan oleh Imam Fudail bin Iyad. Dia adalah pertama akhlasahu, yang kedua wa aswabah. Yang pertama syaratnya adalah yang ikhlas, yang kedua adalah syaratnya yang paling bertepatan. Bertepatan dengan apa? Bertepatan dengan cara Nabi SAW. So baik juga kalau kita ada masuk kelas yang untuk kita semak balik amalan-amalan kita, adakah mengikut amalan harian Nabi SAW. Sebab kita bukan saja nak menggandakan usaha amal kita, akan tapi kita nak pastikan amal itu diterima oleh Allah SWT. Kerana ada je orang yang amalnya itu banyak tapi nanti di akhirat dia tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Tak usah dengan suami pun cakap elok. Suami is link to syurga. Kucing cuma buat main. saya bagi contoh saja. Kan? Kerana kita cakap dengan kita punya pet kita lebih baik daripada kita cakap dengan orang kan. Kadang kita cakap dengan kawan lebih baik daripada kita cakap dengan ahli keluarga kita. Maka sentiasa berhati-hati pada perkataan dan juga perbuatan kita dengan Allah dan juga dengan manusia, kerana Allah kata wattaqu yauman. Takutlah nanti pada tentang satu hari, memberitahu kepada kita kena berhati-hati pada setiap perkataan dan perbuatan yang kita nak lakukan. Wallahu taala alam. Terima kasih kepada semua meluangkan masa pada malam ini. Itu saja saya berkongsikan. Kita terlebih masa. Silakan Datin. Wanita bekerja. Nazila, silakan puan. Wanita bekerja. Okey, kita wanita bekerja. Okey, baik, wanita bekerja. Baik, silakan. Masa kerja dulu kan, kadang-kadang kita pergi trip overseas, kita seorang-seorang. Padahal dikatakan mesti pergi dengan mahram. Ya, betul. Adakah itu melanggar keredaan Allah? Baik. Jika itu yang disebutkan oleh Allah, maka itu telah melanggar apa yang Allah perintahkan. Dan memang dalam nak bermusafir, antara syaratnya ialah nak kena ada mahram untuk wanita, kena ada mahram kan. Tapi mungkin ada yang berpegang kepada pendapat yang lain tentang perbezaan musafir dulu dan musafir yang sekarang. Wallahu alam, yang penting kita pastikanlah apa yang kita buat itu betul bertepatan apa yang diizinkan oleh Allah dan juga Nabi SAW. Siapa nak bayar teman tu? Ya. Kita pergi US, universiti bayar. Siapa nak bayar mahram yang juga tidak bebas untuk ikut? Betul. Itu baik. Dalam satu perkara, itulah yang saya pernah sebutkan sebelum ini. Bila bertembung satu perkara, keinginan kita dan juga keinginan Allah Azza wa Jalla, ketika itu Allah nak melihat kita mendahulukan keinginan siapa. Orang yang berniaga, bila sampainya waktu solat, contohnya solat maghrib, kan,
Dan mereka acap kali tinggal solat maghrib itu ataupun solat di hujung waktu dengan alasan apa, waktu maghrib itulah customer yang paling ramai sekali, ataupun waktu solat Jumaat itulah dia waktu yang customer paling ramai. Kan, adakah alasan kita memberikan bahawa saya nak mencari nafkah untuk ahli keluarga, itu menjadikan semua perkara yang kita lakukan itu menjadi halal? Sudah tentu tidak. Jika begitu, kita dengarlah sekarang orang yang buat apa, saya tak boleh nak tutup aurat kan, sebab dia kerja stewardess. So tak boleh nak pakai tudung, tak boleh nak pakai pakaian yang longgar. Adakah akhirnya perkara itu Allah akan izinkan? So itu dia kena semak baliklah apa yang Allah dan Nabi suruh kan. Dan kalau sebab bertentangan dengan apa yang disuruh, maka apa jua pun alasan yang diberikan, maka itu nantilah alasan yang kita akan kemukakan di hadapan Allah SWT. Dan kalau kita yakin itu adalah perkara yang alasan yang kukuh, maka nanti boleh bentangkan di hadapan Allah SWT. Maka sebab itu dalam Quran, ketika nanti segolongan manusia yang telah mati, malaikat bertanya kepada mereka, qalu fima kuntum. Malaikat bertanya, apa yang kau dah buat untuk agama engkau ni, untuk menjaga agama engkau? Mereka jawab, qalu kunna mustata'afina fil ard. Mereka kata, kami dulu kat dunia ni orang-orang yang lemah, kami tak boleh buat apa, kami kena ikut je orang suruh. Kami kerja tak boleh nak pakai tudung, kalau kerja tak boleh solat, kami tak boleh nak buat apa, kami kena ikutlah cakap majikan sebab kami ni hanya pekerja. Malaikat akan cakap apa? Qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Bukankah bumi Allah ini luas? Kenapa tak berhijrah? Pergi ke tempat lain. Bukan di situ je ada rezeki. Tempat lain banyak ada yang Allah boleh berikan rezeki. Maka itu nanti antara perkara yang akan dihadapi, situasi yang akan dihadapi oleh orang-orang yang manusia yang akan dimatikan sebelum mereka berdepan dengan Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam. Bila perkara ini bertembung, inilah menjadi perkara yang kita rasa macam mencabar untuk buat decision kan, bila bertentangan dengan apa yang sedang kita lakukan. Sebab itu dalam setiap perkara, bila kita dah niatkan pada awalnya nak mencari keridhaan Allah Azza wa Jalla, maka perkara yang lain itu kita akan tolak tepi. Dan sebab itu ketika Nabi SAW di Mekah, yang dibina dahulu adalah apa? Yang dibina adalah kekuatan dalaman dulu. Kepatuhan, ketaatan kepada Allah dan juga Rasul, keimanan, itu yang dibina dulu. Jadi selepas daripada itu, apa perkara yang perlu dilakukan mengikut kepada fizikal, dia akan menjadi perkara yang mudah. Sebab itu bila kena berhijrah, meninggalkan ahli keluarga, meninggalkan perniagaan yang dah dibina berpuluh tahun, meninggalkan rumah, meninggalkan kenderaan, mudah tak untuk para sahabat? Mereka mudah saja untuk tinggalkan. Sebab apa? Dalaman itu telah dibina kekuatannya. Sami'na wa ata'na. Tinggalkan semua. Ada tak tanya, wahai Rasulullah, tak boleh ke bawa sikit? Tak boleh ke bawa sikit? Sebab nanti kat Madinah kami nak makan apa? Kan? Kami nak makan apa? Ini kan Allah pun kan suruh jaga diri. Kan? Jangan menjerumuskan diri di lembah kebinasaan. So nanti kat sana kami nak makan apa? Nak tinggal di mana? Tak boleh bawa sikit ke? Tak. Semua itu disuruh tinggalkan. Tak ada sahabat pun tanya. Tak ada sahabat pun nego. Tak boleh ke bawa ni? Tak boleh ke bawa ni? Tak ada. Semua terus bergerak bila Nabi SAW berhijrah. Semua berhijrah. Sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Tak ada lagi apa-apa alasan yang diberikan. Kerana kalau nak memberi alasan, Allah kata, memang manusia memang itu yang suka yang dilakukan oleh manusia. Dan Allah sebutkan dalam surah Al-Qiyamah itu, walau alqa ma'adzirah, pada ayat yang ke-15, walau alqa ma'adzirah, pada ayat yang ke-15 surah Al-Qiyamah, walaupun ia memberikan alasan-alasannya untuk membela diri. So manusia nanti memang akan bagi alasan dekat Allah Azza wa Jalla. Memang akan bagi alasan selagi dia mampu untuk nak bagi alasan. Kan, tapi kalau kita kalau kita lihat pada para sahabat dulu, mereka berhenti memberi alasan dan buat ikut apa yang Allah dan Rasul suruh. Akhirnya apa? Akhirnya yang mereka kecapi adalah apa? Radhiyallahu anhum wa radu an wa adda lahum jannatin tajri min tahtihal anhar.
akhirnya yang mereka dapat adalah Allah redha kepada mereka dan mereka redha kepada Allah, dan Allah sediakan untuk mereka syurga-syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Wallahu ta'ala. Ya, saya. Maaf nak Silakan. tanya, kalau yang itu zaman Nabi ada lagi kan? Kalau zaman sekarang macam kita dengar kata, macam dia cakap lah dengan kata tok guru semua tu kan. Is it kita kena ikut betul-betul ataupun sebenarnya kita kena berfikir dulu sebelum kita ikut? Sebab kita pun tak tahu tok guru tu betul ke tak betul ke kan? Betul. So nak Sebab baik soal. selalu jadikan dia punya ayat itu samik nama atau nata digunakan untuk tok guru. Betul. Soalan yang sangat-sangat baik. Sebab itu tadi saya sebutkan, dalam kita nak menggandakan usaha, yang perlu dilihat adalah ahsanu amalah. Itu yang kena dilihat dulu. Kalau kita clear konsep asas ini, maka kita akan clear pada perkara-perkara yang lain. Kita kena clear konsep asas ini dan kita kena berpegang teguh pada konsep asas ini. Dan kalau kita clear bab ini, kita pegang bab ini, yang lain tu insya-Allah kita akan lebih clear. Maka adakah semua cakap tok guru itu perlu diikut? Jawapannya sudah tentu tidak. Tidak semua perkataan guru, syekh ataupun para habib itu perlu diikuti ataupun confirm betul. Tak. Tidak semuanya betul dan sudah tentu tidak semuanya perlu diikuti. Yang hanya perlu diikuti tanpa usul peresa hanyalah perkataan Allah dan juga Nabi SAW sahaja. Dua tu je. Sebab itu Imam Malik rahimahullah, mazhab Maliki kan, Imam Malik, dia tinggal di mana? Dia tinggal di Madinah. Di Madinah. Satu hari kelas dia dalam Masjid Nabawi. Satu hari ketika kelas dia kata setiap perkataan manusia itu boleh diterima dan juga boleh ditolak kecuali perkataan sahibu hadzal qabr, kecuali perkataan penghuni kubur ini, dan dia mengisyaratkan kepada kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka maksudnya apa? Maksudnya perkataan Nabi tak ada orang yang boleh tolak, hanya boleh terima sahaja. Perkataan selain daripada Nabi maka dia boleh diterima dan boleh ditolak. Maka itu perkara yang perlu kita pegang. Tidak semua yang dilakukan ataupun diberitahu oleh yang kita panggil sebagai mungkin guru, mungkin ustaz atas saya sendiri, tak semuanya betul. Kita kena ada kita punya benchmark kita, kayu ukur kita bagaimana nak menerima sesuatu dalam agama, agar apa yang kita terima dan kita buat itu menjadi ahsanu amalah. Itu saya tekankan tadi, saya sebutkan tadi, saya peringatkan tentang ahsanu amalah. Ini perlu diberi perhatian dalam kita nak menggandakan usaha. Maka ikutilah kelas-kelas yang membincangkan tentang amalan harian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lam. Assalamualaikum Ustaz, saya nak tanya sikit. Waalaikumsalam, silakan. Sebelum tu Bang Wayang tu lah, Mak Kilau tu kan. Kan famous. Habis tu ada makcik-makcik yang Haji pun dia pergi, apa nak bagi nak hukum tu Ustaz? Baik, sebelum itu siapa yang ada hal boleh nak keluar daripada kelas boleh, silakan. Sebab kelas kita dah habis pun, siapa yang nak keluar boleh, tak boleh minta izin sebab saya bimbang ganggu masa yang lain. Baik, apa hukum? Saya bukanlah orang lain yang layak nak menyatakan hukum ni lah kan. Tetapi sebahagian para ulama menyatakan tentang satu perkara itu kita perlu lihat. Pertama, adakah dia sesuai dengan kita ataupun tidak. Kalau kita melihat contohnya kan wayang itu dimasuki contohnya oleh, kita tengok syekh masuk, ustaz masuk, habib masuk, kena tak tempat macam tu? Tak kena. Saya kata tak, tempat yang tak kena kan, untuk orang-orang yang begitu berada di situ. Kenapa? Kerana tempat itu bercampurnya lelaki dan juga perempuan kan, dan melihat satu cerita yang kan tak tahu betul ke tidak faktanya. Kalau nak kata ini saya bawakan pendapat tau. So saya bawakan pendapat orang yang dia longgar, dan saya bawakan pendapat orang yang ekstrim sikit, orang yang keras sikit. Bukan orang yang keras, orang yang berpegang betul dengan apa yang Nabi SAW sebutkan. Sebab Nabi SAW sebutkan
min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda baiknya ataupun eloknya Islam, agama seseorang itu adalah dia meninggalkan apa yang tidak memberi manfaat kepada dia. So kalau perkara itu tak beri manfaat kepada dia, maksud manfaat itu bukan manfaat dunia, manfaat akhirat. Kalau tak menambah keimanan dia kepada Allah SWT, maka itu perkara yang tidak patut dia lakukan. Yang mana kalau dia lakukan, dia telah membuang masa, telah membazir duit. Dan itu masuk dalam perkara yang Allah larang. Masuk dalam perkara yang Allah larang. Baik, itu antara ciri orang beriman yang Allah sebutkan, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Lah berjayalah orang beriman, itu ciri pertamanya orang yang solat khusyuk. Yang kedua, orang yang dia berpaling daripada perkara yang lara, perkara yang lalai, melekakan, perkara yang tak bagi manfaat. Itu ciri kedua orang beriman yang berjaya yang Allah sebutkan. Maka kalau dia masih lagi dia buat perkara yang tak bagi manfaat untuk akhirat dia, perkara yang melalaikan, yang melekakan, maka itu perkara yang sepatutnya ditinggalkan dan tidak patut untuk dilakukan. Dan itu terpakai pada setiap apa pun perkara yang kita rasa sesuai ataupun tidak sesuai. Dan sebab itu kalau kita tengok isap okok, sesuai tak untuk ustaz-ustaz, guru-guru isap okok? Tak sesuai lah. Jadi kalau ada ustaz dan guru-guru isap okok, isap vape, kena tak perkara itu? Tak kena. So kita tengok pada perkara yang hendak dilakukan itu sesuai ataupun tidak. Wallahu a'lam. Terima kasih, Baik, Ustaz. sama-sama. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'ana jam'an marhuma wa